Kita mula ya, tajuk baru surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ya. Kita dah baca sebelum ni surah Al-Muddassir ya. Lebih kurang je dia punya kandungan. Ada persamaan ya. Ada maklumat yang overlap ya di antara surah Al-Muddassir yang kita baca sebelum ni dengan Al-Muzammil ya. Jadi insyaAllah ya, kita mula pada malam ni. Tuan-tuan buka surah 73 ya. Yang pakai smartphone boleh buka surah 73. Yang pakai Quran bercetak lebih baik ya. Sebab pahala baca Quran bercetak ya lebih besar berbanding dengan baca di skrin handphone lah tuan-tuan ya. Ni para ulama' ada sebut. Kerana bila kita buka Quran yang bercetak, kita pegang dia. Ya, kita pegang dia. Pegang Quran tu pun boleh pahala dah. Ya, selak Quran tu pun boleh pahala. Ya, jadi kalau kita pegang handphone, ya, pegang handphone tak dapat pahala tuan-tuan. Baca teks Quran dapat, ya. Tapi pegang handphone tak dapat pahala, ya. Kerana pegang handphone tu kita tak boleh samakan dengan pegang Quran. Sebab kalau pegang handphone sama dengan pegang Quran, kita masuk tandas, kita bawa handphone, Quran kita tak boleh bawa. Ya, jadi kalau kita ambil handphone kita, cuba kita dismantle handphone tu, ya. Ada tak Quran dalam tu? Tak ada. Mana Quran yang dipaparkan di skrin telefon tu hanya dalam bentuk cyber je ya, dalam bentuk apa kita panggil, dalam bentuk maya saja. Ya, jadi tak ada pahala pegang handphone tu, tak ada. Tapi kalau pegang Quran ya, kita panggil hamlul Quran tu dapat pahala. Tengok teks Quran pula boleh pahala lagi ya. Dengar pula perbincangan, baca dia punya maksud ya. Itu lagi pahala lah. Kemudian bila kita amalkan pula ya, kandungan Quran tu sudah tentu lebih besar pahala. Jadi surah Al-Muzammil ya, dia surah ni kalau kita tengok pendek-pendek. Ya, ini seperti mana kita dah belajar tentang beza antara surah yang turun di Mekah dan surah yang turun di Madinah ya. Jadi surah-surah tersebut kita panggil, kalau surah Mekah Makkiyah, kalau surah Madinah Madaniyah ya. Ustaz sebut sekali lagi. Surah Mekah ya, Makkiyah. Surah Madinah Madaniyah ya. Itu dia punya kategori dia tuan-tuan ya. Jadi bila kita menyebut ya tentang dua surah ni, dia signifikan lah. Ya, pasal apa signifikan? Sebab yang pertama, dengan mengetahui surah tu surah jenis Mekah atau Madinah, dia akan membantu kita untuk mengetahui konten dia. Ya, sebab tu bila kita sebut Mekah Madinah ni ada 4 perkara lah yang kita kena ambil maklum. Yang pertama, bila turun dia ya, kita panggil dia time factor. Tuan-tuan boleh salin ya, ada 4 benda. Yang pertama time factor. Yang kedua space factor ya, ataupun geographical factor. Yang nombor 3 ya, dia merujuk kepada audience dia. Siapa audience dia? Nombor 3 audience, nombor 4 ya, dia punya content dia, content analysis. Ya, jadi analisis yang kita buat ni 4 lah. Yang pertama kita tengok pada time. Ya, time factor. Maknanya bila dia turun ayat tu. Yang kedua space factor. Space mana geographical factor. Dekat mana dia turun? Mekah ke Madinah? Nombor 3 audience dia. Ya, siapa dia punya golongan sasar dia. Dia punya audience dia siapa dia. Nombor 3 ya, audience. Nombor 4 dia punya content. Kandungan ayat tu cerita tentang apa. Ya, itulah 4 benda yang kita kena ambil sebagai consideration sebelum ya kita mengetahui sesuatu surah itu jenis Mekah ke jenis Madinah ya. Dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Ustaz ulang balik 4 faktor. Yang pertama time factor. Yang kedua space factor. Yang ketiga ya, dia punya audience ya, siapa dia punya golongan sasar dia, audience dia ya. Dan yang keempat ialah konten, kandungan dia apa subjek yang dibincangkan. Ya, jadi kalau kita sebut audience tu mana objek dia. Ya, objek tu maknanya siapa yang disasarkan, audience dia. Ya, nombor 4 tadi subjek, apa dia subjek matter dia, konten dia apa dia. Ya, so time factor, space factor ya. Kemudian ya, dia punya objek dia siapa ataupun audience. Nombor 4 ialah subject matter ya, ataupun konten dia. Okey, kita pergi satu-satu ya. Yang pertama kita tengok time factor. Time factor maknanya dia turun bila. Ya, dan penentuan dia ialah peristiwa hijrah. Ya, penentuan dia ya, dia punya
cut off point dia ialah hijrah. Kalau surah tu turun sebelum hijrah, ya, dari segi time sebelum hijrah, maka dipanggil surah tu Makkiyah. Tapi kalau dia turun selepas hijrah, kita panggil dia Madaniyah. Itu in terms of time, ya, time factor. Nombor 2, ya, apa dia? Space factor atau geographical factor. Kita tengok dia turun kat mana, ya. Jadi surah yang turun kat Mekah, ya, belum tentu dia tu surah Mekah. Surah yang turun di Mekah belum tentu dia surah Mekah. Tapi surah yang turun di Madinah confirm dia surah Madinah. Ya, Ustaz ulang balik, ya. Tadi time factor bila turun, hijrah, before hijrah or after hijrah. Nombor 2 ialah, ya, space factor atau geographical factor. Dia turun dekat mana, ya. Dia punya ayat tu, ya, the chapter or the surah or the verses, ya, Quranic verses. Dekat mana dia, apa kata mana, dekat mana dia tu diturunkan, diwahyukan, reveal, ya, dekat mana? Mekah ke Madinah? Kalau dia turun dekat Mekah, belum tentu dia ayat Makkiyah lagi. Tapi kalau dia turun Madinah, confirm, ya, Madaniyah. Ya, kerana apa? Kerana ada juga, ya, surah ataupun ayat yang turun dekat Mekah tapi selepas hijrah. So the first consideration is the time factor. So walaupun in term of space dia turun dekat Mekah, tapi kalau dia turun after hijrah, dia bukan Makkiyah, dia Madaniyah. Tuan-tuan ada soalan tak? Boleh tak faham? Datuk Osman okey? Tak berapa nak Ustaz repeat balik Ustaz. Macam mana? Yang mana? Datuk Osman cakap slow. Mic Datuk kejap Kak Faridah. Datuk Osman cakap slow, Ustaz tak dengar. Orang lain dengar ke? Halo. Cakap sikit. Halo. Tak ada, dia sekali dengan ni lah Ustaz. Sekali dengan komputer. Tak kuat lah. Volume. Tak kuat. Volume tu boleh dinaikkan. Volume. Suara cucu boleh dengar. Yes, hang on. I'm asking question. Okey, tak apa. Datuk Osman buat dulu. Kak Faridah apa tadi, Kak Faridah? Nak minta tolong Ustaz repeat balik. Ustaz kata kalau yang turun kat Madinah tu definitely Madaniyah lah. Tapi Madaniyah. yang turun dekat Mekah not necessary Makkiyah, because ada juga ayat yang turun di Makkiyah, di Mekah selepas hijrah kan. Hijrah. Tapi sampai setakat tu je saya faham. Yang selepas tu boleh Ustaz. Betul lah tu, betul. You are right. Itu je. You are on the right track. Betul tu. Tapi macam mana nak identify tu? Kalau turun di Identify. Makkiyah, Ustaz, kalau turun di Makkiyah tapi after hijrah bukan Turun Nabi dah di Sekejap. Nabi dah di Madinah kan? Sekejap. Bezakan antara the word Makkah and Makkiyah. Makkah is the place, name of the place. Makkiyah is the adjective of the place. Makkah, Makkiyah. Ya, Madinah, Madaniyah. Jadi ada satu nama tempat, satu lagi ialah adjektif dia, ya, maknanya ayat yang berkait dengan tempat tu, ya. Jadi baru kita. Jadi akak bezakan antara Makkah, ya, dengan Makkiyah. So ayat-ayat Makkiyah, but the place name is Makkah. Tu jelah, ya. Okey Kak Mai, terus. Kalau saya tak silap dengar Ustaz kata kalau turun di Mekah after hijrah, so is Madaniyah lah. Tapi kalau Betul. di hijrah bukan Nabi dah di Madinah. So wahyu tu turun kat siapa? Wahyu tu turun dekat Nabi lah. Nabi buat haji kat mana? Madinah. Nabi bila buat haji kan kat Mekah. Nabi buat umrah kat Mekah. Nabi buka Fatu Mekah, buka Mekah kat Mekah. Maknanya walaupun selepas Nabi hijrah ke Madinah, Nabi banyak kali pergi ke Mekah. Untuk umrah, untuk haji, untuk bebaskan Mekah daripada berhala, ya, untuk peperangan Hunain, itu semua berlaku dekat Mekah after hijrah. Jadi tuan-tuan jangan anggap bila Nabi hijrah saja Nabi tak balik ke Mekah. Mana boleh? Pasal masa Nabi hijrah, umrah belum wajib, haji belum wajib, buka kota Mekah belum, ya, peperang Hunain belum. Jadi maksudnya even though Nabi have migrated to Madinah, Nabi pergi tak Mekah? Absolutely. Untuk haji umrah, ya, untuk perang dan sebagainya. Itulah maksud
kalau ayat tu turun kat Mekah, even though turun kat Mekah, tetapi after hijrah, ya, ayat tu masih dianggap sebagai ayat Madinah, ya, Madaniyah. Sebab apa? Sebab after hijrah. So the first consideration is not the space factor, but the time factor. Boleh tak faham, Kak Mai? Boleh, Saya faham Ustaz, saya faham. Ya, boleh ya. Alhamdulillah. Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, orang lain, Datuk Osman tadi dah okey tak? Okey Ustaz, okey. Dah okey, ya. Soalan yang sama ke? Ya, sama Ustaz. Okey, good, ya. Orang lain kalau ada soalan silakan. Kak Suharti ada apa, Kak Suharti? Kenapa ya Ustaz dia macam tu, walaupun dia reveal in Mekah, why is it called ayat Madaniyah? Madaniyah. Because dia turun after hijrah. So the first consideration is it after or before hijrah? Kalau before hijrah, semua Mekah. Kalau after hijrah, semua Madinah. Yeah, no matter whether the ayat was revealed in Mekah or Madinah. Itulah cerita dia. Sebab Nabi bukan, macam tadilah Kak Mai ingat, bila Nabi dah hijrah ke Madinah, Madinah aja tak, ya. Nabi akan pergi Mekah juga sebab Nabi belum buat umrah. Nabi tak pernah buat umrah di masa Nabi di Mekah sebelum hijrah. Nabi tak pernah buat umrah. Nabi tak pernah buat haji, ya. Dan Nabi tak pernah bebaskan Mekah lagi. Pada masa tu kan belum ada tentera, orang Islam tak ada tentera, ya. Jadi sebab tu bila hijrah, ya, sebab apa Nabi hijrah? Sebab Nabi nak dibunuh. Sebab Nabi sudah keputusan di Dewan Undangan Negeri Mekah mengatakan bahawasanya Muhammad ni kena bunuh. Sebab tu mereka kepung Nabi dengan pedang, ya, mereka nak bunuh Nabi. Nabi berjaya keluar, ya. Bila Nabi keluar, ya, Nabi akan kembali tak ke Mekah? Yes, of course, Nabi akan balik ke Mekah. Paling kurang, ya, untuk bebaskan Mekah daripada jahiliah, ya. Dakwah orang Mekah supaya semua masuk Islam. Dan ya, orang Mekah majoriti masuk Islam. Dan berhala dibuang, ya, dipecahkan. Supaya boleh buat haji dalam keadaan tidak ada lagi berhala. Tapi masa Nabi buat first umrah, ya, berhala masih banyak di sekitar tempat tawaf, ya. Dekat tawaf tu, ya, di Mataf dipanggil. Mataf tu mana tempat tawaf. Ada 360 idols, ya, ada 360 berhala yang masih ada dalam Kaabah dan luar Kaabah. Tapi Nabi tetap tawaf. Boleh tak? Jawapannya boleh. Ya, sebab itu kita ambil hukum. Apa hukum dia? Ya, hukum dia ialah kalau kita tak ada tempat nak solat, ya, the only place that we can pray is gereja, dalam gereja. Dan dalam gereja tu ada patung Virgin Mary, ada patung Jesus Christ. Sah tak kita solat? Jawapannya sah. Kerana Nabi pernah solat di tempat yang 360. Ya, dia punya idols dia. Pun, ya, tawaf dan sembahyang Nabi sah. Kita kata Nabi tawaf bukan sembahyang. Nanti dulu. Lepas pada tawaf, ada sembahyang tak? Ada. Sembahyang sunat tawaf nama dia. Ya, jadi sebab tu bila kita melihat kepada sesuatu kejadian, so kita kena be able to extract the pengajaran, ya, ataupun hukum yang berkaitan dengan dia. Boleh tak faham, tuan-tuan? Kalau ada soalan, boleh. Ustaz, jadi bermakna Madaniyah ni ada di Mekah, ada turun di Madinah. Betul. Macam mana boleh kita identify yang bila di Madaniyah ni kita kata oh yang ini Mekah, oh yang ini Madinah? Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Dengan melihat faktor number 3 and 4. Apa tu? Factor number 3 is audience. Factor number 4 is content, subject matter. So kita tengok, ya, okey, audience bagi contoh. Audience ni, ya, Quran cakap apa? Wahai, ya, kalau Quran kata wahai manusia, tu confirm tu Mekah. Wahai orang-orang beriman, itu confirm Madinah. Dengan dia punya audience dia, pada siapa Allah sebut? Kalau Allah sebut wahai manusia, itu semua Mekah. Wahai orang-orang beriman, itu semua Madinah. Ya ayyuhallazina amanu tu orang Madinah. Ya, ataupun Allah kata wahai ahli kitab. Ahli kitab mean Nasrani dan Yahudi, itu Madinah. Ya, wahai anak Adam. Tapi kalau wahai anak Adam, tu Mekah. Yang tu tentang salin. Ya, wahai manusia, Mekah. Wahai anak Adam, Mekah. Tu dua yang paling obvious. Kalau, ya, Quran kata wahai orang-orang beriman, confirm Madinah.
Ya, wahai ahli kitab, confirm Madinah. Wahai orang yang diturunkan kepada mereka kitab, cerita kitab-kitab tu je, ya, people of the book, itu memang Yahudi Nasrani, itu memang cerita Madinah. Itu audience. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, apa ni, subject matter. Subject matter kita tengok. Kalau cerita kiamat Mekah. Kalau cerita syurga neraka, Mekah. Kalau cerita tentang akidah, tauhid sebagainya, Mekah. Ya. Tapi kalau cerita tentang hukum, tentang solat, puasa, zakat, haji, confirm Madinah. Cerita jihad, confirm Madinah. Mekah mana ada angkat senjata lagi? Tak ada. So, tuan-tuan kena consider 4 faktor. Ya. Tapi the most important one is time factor. Number 1, ya, in the ranking is time factor. Number 2, space factor. Number 3, the audience. Ya. Nombor 4 is di subject matter ataupun kita panggil content dia. Macam itulah cara kita bezakan, tuan-tuan, ya. Dan benda tu tak susah sebenarnya. Cuma selama ni mungkin kita tak susun. Ya, kita dah dengar, kita dah tahu. Tapi kita tak susun. Itu belum tengok dari segi ayat pendek-pendek macam Muzammil pendek-pendek. Ya, bila ayat tu pendek-pendek dah tahu dah. Pendek-pendek ayat tu, atau ayat Makkah lah. Macam iza jaa nasrullah wal fath tu pendek-pendek. Inna a'tainakal kausar qul huwallahu ahad. Dah tahu dah mesti Mekah. Kalau panjang-panjang, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila shalah, panjang tu Madinah lah tu. Ya, lagipun didahului dengan wahai orang beriman. Macam tu cara dia, tuan-tuan. Kemudian tengok lagi, banyaklah, tuan-tuan, ya. Itu kita akan jumpa selalu. Ustaz pun dah sebut sebelum ni. Cuma Ustaz tak susun secara structured, ya. Hari ni kita susun dengan lebih baik lagi. Ya, itulah tadi 4 faktor. Sekali lagi, the most important thing is the time factor. Time factor. Bila turun. Bila turun mean after hijrah or before hijrah. Ya, before hijrah Mekah. After hijrah Madinah. Itu first and foremost. Ya. Number 2 is the space factor. Betul, space factor. Maknanya turun dekat mana. Tapi kalau dia turun kat Mekah, belum tentu dia ayat Makkiyah. Kerana selepas hijrah, Nabi tetap pergi Mekah. Untuk apa tadi? Untuk umrah. Nabi umrah berapa kali, tuan-tuan? Ya, Kak Mai, agaknya Nabi umrah berapa kali? Teka. Berapa kali Nabi umrah? 4. Nabi umrah 4 kali, tuan-tuan. Jadi 4 kali Nabi pergi. Ya, 4 kali Nabi pergi. Minimum lah, ya. Sebab umrah sekali pergi, sekali. Macam sekarang, tuan-tuan, ya. Yang orang sibuk sekarang ni. Dia kata, Ustaz, saya pergi Mekah, ya, baru-baru ni, ya, masa pandemik ni lah, ya. Baru balik, dia kata. Saya dalam masa 14 hari saya boleh buat umrah sekali je. Ustaz kata memang asal-asal umrah tu sekali. Zaman Nabi duduk 19 hari dekat Mekah, 21 hari kat Mekah, Nabi buat umrah sekali je. Yang lain Nabi buat apa? Nabi tawaf. Nabi banyakkan tawaf. Memang tuntutan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, bila pandemik ni, baru orang tahu. Oh, saya tak tahu kata selama ni umrah ni sekali je, dia kata. Ya, kita kata itulah alhamdulillah ada pandemik ni. Orang baru tahu rupanya umrah memang sekali. Nabi tak buat 2 kali. Nabi tak ulang. Kalau nak ulang kita buat untuk orang lain. Ya, jadi ustaz dah buat, dah datang sekali. Ustaz datang bermadinah ke ataupun datang daripada Jeddah, turun terus buat umrah. Itu umrah yang kita punya, yang first time lah kita datang. Ya, kita buat. Dulu masa kita pergi masa dulu pun kita dah buat juga kan. Yang ini kita buat sebab kali pertama kita datang. Kita mesti duduk dalam keadaan ihram. Mana boleh orang masuk Mekah tak ada ihram, tak boleh. Ya. Kita pernah selesai. 2-3 hari lepas tu kita nak buat lagi. Ya. Kita bukan buat untuk diri kita. Kita buat untuk orang lain. Contoh ada mak saudara kita dah meninggal dan dia tak sempat nak pergi umrah. Masa tu, ya. Dia tak sihat dah, badan dah sakit. Jadi dia kata saya ni apa ustaz, kalau boleh pergi, alhamdulillah. Tak boleh ustaz. Ustaz kata tak apa, ya. Ada anak buah, anak saudara, ya, ada keluarga yang nak pergi, ya. Minta tolong dia orang buatkan. Dia panggil badal umrah. Kita selalu dengar badal haji, ya. Badal umrah same thing, tuan-tuan. Badal mean gantilah, ya. Kita buat untuk orang lain. Jadi anak saudara dia pun pergi, dia dah buat umrah kali pertama tadi, okey selesai. Kali kedua dia buat on behalf of mak saudara dia. Boleh tak? Yang tu boleh, tuan-tuan. Dia bukan buat untuk diri dia. Ya. Even though dia buat untuk mak saudara dia, the pahala is for mak saudara and also for him. That's the beauty of Islam, tuan-tuan. Yang itu yang kadang kita tak perasan. Kita kata saya dah niat untuk mak saudara, takkan saya dapat pahala? Yes. Tuan-tuan dapat dua-dua. Tuan-tuan dapat pahala,
dan tuan-tuan dapatkan pahala untuk mak saudara. Kalau macam tu keadaannya Kak Suharti, kita akan perform betul-betul tak Kak Suharti? Bila kita buat, even though on behalf of mak saudara, kita akan buat macam mana? Ya, laki betul-betul lah. Kita akan buat betul-betul. Ya. You will do it wholeheartedly, tuan-tuan. Kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita tahu, kalau kita buat sungguh-sungguh, pahala solid, ya, maknanya umrah mabrurah untuk mak saudara kita, sama dan juga umrah mabrurah untuk kita. Sama, tuan-tuan. 200%, Ustaz. Ya, betul. Sama. Ya, tak rugi kita. Pahala tidak dikurangi. Kita dapat solid dan mak saudara pun solid juga pahala dia. Nampak tak, tuan-tuan? Ya, betapa Islam apa kita panggil, menghargai, ya, pengorbanan ataupun amal yang kita buat untuk orang lain tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ya, tu yang seronok, tuan-tuan. Masuk Islam ni macam itulah cerita dia. Okey, ada apa, tuan-tuan? Kak Masyita ada apa? Kak Masyita? Tak ada, Ustaz. Tak ada, ya. Okey, orang lain silakan. Ada apa? Ya. Sister siapa? Ya. Dazlia, ya, Dazlia. Yang buat badal umrah tu, kalau yang kita bayar upah tu kan, Ustaz. Jadi orang yang buatkan kita tu macam dia dapat pahala sama juga, Ustaz, sambil dapat duit macam tu ke? Dapat lah. Masya Allah. Sebab betul. Tapi kalau kita buat untuk family, kita tak adalah ambil upah kan. Sebab mak saudara kita, takkan kita nak ambil upah untuk mak saudara. So kita buat lagilah ikhlas. Pasal kita buat tu memang betul-betul untuk mak saudara. Kalau orang yang upah tadi, ya, dia ambil upah, dia memang dapat duit, dapat upah. Mudah-mudahan dia dapat juga pahala kalau dia, tapi macam tadilah. Tujuan dia bukan untuk duit tu, tujuan dia untuk tolong orang, ya. Tapi at the same time dah jadi kebiasaan bila kita minta somebody yang bukan keluarga kita untuk tolong buat, kita biasalah kita bagi sagu hati je. Sagu hati tu tak sesimpel dengan apa yang dia buat. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Nak pergi haji minimum, ya, minimum 11-12 ribu minimum. Ya, tetapi ya, kita bagi orang tu upah RM1,500. What is 1,500 compared to that 11,000? Kecil sangat. Ya, not even 1%, not even 10% kita kata. Jadi cuba kita bayangkan, dan dia buat betul-betul, ya. Dia dapat pahala. Sebab yang kita bagi tu, ya, memang minimal je, very minimal kita bagi dia. Ya, tak sepatutnya dia dapat 1,500. Patutnya dia boleh dapat penuh. Ataupun paling kurang separuh, 50%. Tapi kita tak bagi pun. Tapi dia buat juga. Ya, dia buat ikhlas. Sebab itu kalau mabrur, ya, mak saudara kita pun dapat mabrur, orang yang buat pun dapat mabrur. Walaupun dia buat tu, ya, antaranya dia dapat upah. So macam itulah. Boleh apa Sister Dazlia? Okay, faham, Ustaz. Terima kasih. Okey, ya. Sama. Maksudnya Ustaz nak tanya, lain kali kalau kita ada peluang nak buat lebih pada satu tu, kita boleh je lah buat untuk siapa-siapa saja kita suka kan? Boleh ya? Pahala boleh. Sama? Lagi bagus. Oh, ya, mudah-mudahan. Tak payahlah ulang untuk kita. Sebab tak payah ulang untuk kita. Pasal selama ni kita tak tahu. Ustaz tak tahu. Tuan-tuan pergi umrah dengan package mana, ejen tu lah patutnya cerita. Ya, kalau Ustaz bawa jamaah, Ustaz yang akan cerita. Ya, that's my responsibility. Ustaz kena cerita, Ustaz kena guide, ya, orang tu. Sebab dia dah bayar Ustaz, dia dah bagi upah, dia harap Ustaz tolonglah bimbing saya. Saya first time pergi, saya tak tahu. Saya memang dah pernah pergi, tapi dulu main pergi je. Sekarang saya nak belajar betul-betul. So, Ustaz punya tanggungjawab lah untuk cerita kat jamaah. Ya, sama juga Ustaz bawa tuan-tuan pergi Palestin. Ustaz yang kena cerita ayat mana, sirah dia macam mana, zaman Maryam, zaman Nabi apa? Ya, Nabi Zakaria. Ustaz kena cerita pasal Ustaz yang bawa tuan-tuan. Ya, sama lah, ya, macam tu juga. Ya, okey. Kita selama ni Ustaz sibuk lah nak buat 7 lah supaya dapat macam pahala satu haji lah kan. Satu haji. Yang pertama hadisnya tak sahih. Hadis tu pula tak autentik kan. Jadi maksudnya kita buat untuk kita, dan untuk orang lain tu kita buat untuk orang lain ikhlas saja. Kalau ada orang minta kita buatkan, buat je lah. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tak rugi. Pasal kita pun dapat pahala. Ya, dapat pahala. Sama. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Ustaz, kalau kita ada duit lebih, kita sponsor kerabat kita yang kurang mampu tu, so kita dapat pahala 2 kali jugalah kan. Mudah-mudahan. Ya, kita dapat lah. Ya, kita dapat pahala sponsor dia pergi. Ya.
Kemudian dia pula buat dengan betul, ya, dia dapat mabrur, kita pun dapat mabrur juga. Ya, dahlah kita dapat pahala kerana sponsor dia, ya, dapat pula pahala mabrur pula. Allahu akbar, nikmatlah agama ni. Ya, maknanya kita tak perlu buat sesuatu tu kadang-kadang untuk, sebab kita buat untuk orang lain kan, kita tolong dia. Unless yang pertama kita buat haji tu kita kena buat sendirilah. Umrah kali pertama, ya, tapi kita dah banyak kali pergi. So kita buat untuk orang lain pun tak ada masalah. Okey, ada apa, ya? Cikgu Noliza, ada apa, cikgu? Silakan. Tak ada apa, Ustaz. Faham, Ustaz. Okey, ya, faham. Terima kasih. Orang lain Ustaz, silakan, ada apa? Ya. Ustaz, so does that mean that actually it is better for us to send somebody to Umrah if we went a few times rather than us going for Umrah and doing it for somebody? Betul. It's better betul. not. Maknanya kecuali rindu lah kan. Rindu lama dah tak pergi. Sebab it happened to Aisyah. Aisyah dia dah pernah, ni I'm talking about haji, ya. Haji plus umrah lah, of course lah kan. Aisyah dia dah pergi haji masa dengan Nabi, masa Nabi hidup. Sekali dia pergi. Masa dengan bapa dia, Abu Bakar pun dia pernah pergi juga 2 kali. Ya. Masa Umar dia tak pergilah, ya. Tapi towards the end of Umar punya khalif, ya. Dia apa kita panggil, ya, khalifate, dia pun datang jumpa Umar. Dia kata, ya, wahai Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, kami isteri-isteri Nabi rindu sangat nak pergi Mekah, lama dah tak pergi. Ya, kami nak pergi haji, ya. Bukan nak pergi umrah tau, pergi haji. Sebab tu kalau ada orang kata orang yang dah pergi haji, ya, sekali atau 2 kali tak boleh pergi lagi, cuba kita ambil cerita Aisyah, ya. Sebab isteri Nabi adalah contoh untuk perempuan muslimat. Perempuan nak ambil contoh daripada Nabi, of course, dan ambil contoh daripada isteri Nabi. Ya, Aisyah pun ni dalam Sahih Bukhari hadis ni. Ya, very authentic this hadis. Jadi bila jumpa dengan Umar, Aisyah jadi wakil lah. Sebab Umar ni dia respect dengan Aisyah. Ya, sangat respect. Ya. Jadi apabila Aisyah cakap macam tu, Umar kata boleh. Tetapi oleh kerana isteri-isteri Nabi sudah tidak ada mahram sebab suami dah meninggal, ya, abang adik pun kebanyakannya dah meninggal dalam perang. Jadi Umar kata aku akan hantar 2 orang sahabat Nabi untuk jadi pengiring. Ya, maka Umar pun lantik Saidina Osman untuk mengetuai rombongan tadi dan ditemani oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, Osman, ya, dan Abdurrahman bin Auf. 2 orang lelaki ni, of course bersama dengan orang lain lah. Tapi 2 ni yang dilantik menjadi ketua lah. Bawa, ya, isteri Nabi, 7 isteri Nabi pada masa tu. Ya, untuk pergi haji. Jadi maknanya ni bukan haji for the second time ni. Ya, haji for the third time. Ya, pergi untuk buat haji. Jadi boleh tak pergi? Boleh. Tak ada masalah, kita dah lama dah rindu, ya, dah ni. Tapi at the same time, kalau kita ada duit, kita sponsor orang lain yang memang macam tadi, yang belum pernah pergi. Ya, yang rindu sangat nak pergi, belum pernah pergi, kita sponsor dia. Ya, sebagian orang dia ada duit tapi dia tak cukup. Ya, mungkin dia ada separuh daripada tambang tu, separuh daripada package. So kita top up, ya, dan dia pergi. Dia pula, ya, buat tu betul-betul sebab dia memang dah lama belajar tentang umrah dan haji. Bila dia buat mabrur, kita pun dapat mabrur tu. Ya, without having to go to Makkah and Madinah. Ya, kita sponsor orang ni, tuan-tuan. Okey, ya, itulah cerita dia. Ada apa lagi? Silakan. Sebelum kita sambung cerita ni, tuan-tuan, ya. Surah Al-Muzammil tak masuk lagi, tuan-tuan. Ya, mukadimah. Tak apa, tuan-tuan. Yang penting dapat ilmu. Ya. Okey, kita baca, ya, surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kita dah sebut tadi, ya, dia termasuk surah Mekah, surah Makkiyah. Ya, kerana ayatnya pendek-pendek. Ya, dia turun yang pertama, ya, time factor, dia turun sebelum hijrah. Okey, ya. Yang kedua, dia turun di Mekah, ya, space factor, Mekah juga. Nombor 3, dia turun cerita pasal apa? Ya, cerita pasal tauhid, cerita pasal tauhid. Ya, dia cerita pasal tauhid dan cerita pasal solat malam. Solat malam. Tadi Ustaz sebut kalau cerita solat biasanya Madinah kan. Maksud Madinah tu solat fardu. Ya, sebelum diturunkan fardu solat 5 waktu, solat fardu, Nabi dah solat tak? Nabi dah solat. Nabi solat macam, ya, agama Nabi Ibrahim. Nabi solat 2 rakaat pada 2 waktu. Ya, sebelum terbit matahari, just like subuh, dengan 2 rakaat after sunset, macam maghrib tapi 2 rakaat. Ya,
Tapi malam Nabi dituntut untuk solat malam. So, ini cerita tentang solat malam. Solat malam yang asal-asal. Maknanya zaman Nabi di Mekah lagi. Ya. Kemudian cerita tentang apa lagi? Ya. Audience dia ialah tentang Nabi dan orang Mekah. Orang Mekah, orang kafir. Masih cerita Mekah lagi. Kemudian dia punya subject matter. Ya, subject matter tadilah kita sebut. Ya. Ada cerita kiamat. Ya. Kemudian ada cerita tentang apa? Ya. Ada cerita tentang kejahatan orang-orang Quraisy, ya, yang mengata Nabi, mengutuk Nabi, mengejek Nabi, ya. Tu semua cerita-cerita yang berkait dengan Mekah. So confirm surah Al-Muzammil ni adalah surah Makkiyah. Turun di Mekah, turun before hijrah, turun di Mekah, ya. Dia punya audience dia orang Mekah dan dia punya subject matter dia pun cerita-cerita Mekah juga. Ya, cerita kiamat, cerita malaikat, ya, cerita tentang kejahatan orang kafir, ya, subjek matter dia pun memang cerita Mekah, tuan-tuan. Complete, tuan-tuan. Jadi kalau dalam exam, katalah, ya, ni dalam exam lah. Kalau kita ada exam, ustaz tanya pada tuan-tuan, okey, kita bagi satu surah, kemudian ustaz kata, okey, tentukan, ya, ataupun bezakan, ya, antara surah ini dengan surah lain, ya, in terms of 4 tadi, ya, time factor, space factor, ya, kemudian dia punya objek, ya, ataupun dia punya audience. Number 4 ialah dia punya subject matter, ya, ataupun content dia. So tuan-tuan kena jawab macam itulah, ya. Mula dengan time factor, ya. Ustaz, if that's the case, tak payah cakap pasal space factor, because the only factor that differentiates it is when before hijrah will be Makkiyah, after hijrah is Madaniyah, irrespective of where it was revealed, right? So actually the space factor tu necessary ke? Necessary sebab nak tahu dia turun kat mana. Necessary. Because it doesn't matter already sebab doesn't matter in terms of Makkiyah Madinah, ya, tapi in terms of tafsir, ya, dia punya penjelasan interpretation kena tahu. Identifying. Okay. Alright. Nanti orang salah kan sebab ada ayat yang tak turun specifically dekat Mekah, ya, dia turun dekat Taif sebagai contoh. Jadi ustaz tadi sebut secara umum Mekah kan, doesn't have to be Mekah specifically, ya. Dia boleh turun dekat-dekat Mekah. Contoh masa Nabi dekat Mina, contoh. Mina is not Mekah. Dia turun di Arafah, ya. Tu Arafah. Macam itulah. Turun dekat Taif. Taif 93 km from Mekah. Still considered Mekah juga. Ya, ada yang turun masa perang Hunain. Perang Hunain tu kat luar Mekah. Kalau Madinah macam tu juga, ada turun dekat Uhud. Ya, considered Madinah sebab Uhud tu 5 km je daripada Madinah. Ya, ada turun dalam perjalanan, ada turun masa dekat Badar, ada turun masa dekat macam itulah. Jadi still important, ya. Bukan untuk menentukan Mekah Madinah lagi, tapi to be more specific, ya, untuk further interpretation, ya. Boleh, ya? Okey, thank you. Yes, thank you, Ustaz. Ya, sama. Jadi surah ni pendek, 20 ayat saja. Ya, dari segi apa kita panggil, dia punya sequence in the Quran, ya, number 73. Maknanya somewhere in the middle lah. Bukanlah somewhere in the middle. Ni dia dah towards the end, ya, tapi 73. Surah semua ada 114. Maknanya ya, dah hujung. Ya. Jadi cerita ayat ni tuan-tuan, mula-mula cerita ni, ya, macam mana yang boleh dipanggil, ya, Al-Muzammil, orang yang berselimut ni, ialah kerana keputusan yang telah dibuat di Dewan Undangan Negeri, ya, maknanya state, ya, state assembly, ya, di Mekah. Di Mekah ni dia ada dia punya Dewan Undangan Negerinya, state assembly tu dekat mana, ya, nama tempat tu Darun Nadwah. Dah banyak kali Ustaz sebut, ya, tuan-tuan tulislah Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah. Dar tu makna rumah ataupun dewan lah. Ya, dewan. Ya. Sebab nak assembly kan, kita nak buat assembly mesti tempat tu luas. Kalau tempat tu kecil, kita tak panggil lah tempat assembly kan. Okey, kita punya meeting point tu dekat mana, ya. So meeting point tu ataupun assembly tu, ya, di tadilah Dar An-Nadwah. Dar menunjuk kepada rumah, ya, ataupun center. Ya, Nadwah mean mesyuarat, musyawarah, conference. Ya, Nadwah. Ya, Nadwah. Nun, dal, waw, tak marbutah, Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat di mana orang Quraisy Mekah,
berkumpul to decide on something. Ya, kalau mereka di isu, ya, bila di isu mereka apa kita panggil, mereka bentangkan isu tu, ya, kemudian mereka akan bincang untuk ambil keputusan. Ya, jadi keputusan akan dibuat di Darun Nadwah. Macam tadilah, oleh kerana Mekah tu bukan negara, ya. Peringkat awal Mekah tu hanyalah negeri ataupun provinsi, wilayah. Ya, jadi kita anggap, ya, dia adalah state assembly lah. Ya, dia bukannya parlimen, bukan, ya. Jadi mereka berkumpul untuk bincang pasal Nabi Muhammad. Ni orang Mekah punya cerita ni. Sebab kita dah tahu tadi kan, dia punya objek perbincangan tu orang Mekah. Jadi orang Mekah kumpul dan mereka tanya, macam mana kita nak lawan dakwah Nabi ni, dakwah Muhammad. Ni peringkat awal tau. Ni baru peringkat awal ni, ya. Jadi mereka pun ya, come up dengan idea. Mereka kata kita tuduh Muhammad ni sebagai dukun, ya, sebagai dukun, sebagai pawang. Ya, sebab Muhammad ni, ya, dia banyak cerita tentang benda-benda yang kita tak pernah dengar. Ya, jadi dia kata Muhammad ni dukun, ya, tapi sebahagian assemblyman lain kata, mana boleh kita tuduh dia dukun, tak ada ciri-ciri dukun, tak ada. Dukun bomoh ni kita tahu kan, tengok cara dia. Ya, masa Ustaz kecil-kecil dulu, ya, masa sukan dekat sekolah. Ya, pagi-pagi Ustaz datang, ya, dengan kawan-kawan lah, happy lah masa tu. Ya, kita tengok dekat tepi padang ada seorang pakcik tua. Ya, misai tebal, ya. Dia tengok dekat langit, tengok kat atas. Ya, Ustaz tak tahu dia siapa. Ustaz pun tanya cikgu. Ustaz kata, cikgu, siapa pakcik tu? Ya, dia kata itulah bomoh hujan, dia kata. Cikgu cakap, ya, cikgu cakap bomoh hujan. Ya, jadi Ustaz tanya bomoh hujan, apa kena-mengena dia dengan hujan? Hujan bukan Allah turunkan ke? Ya, cikgu kata budak-budak diam, apa tahu, ya. Kan cikgu kan suka diamkan kita, ya. Kan kalau cikgu tak boleh jawab je, mesti cikgu kata, ya, diam. Ya, keep quiet, shut up, ya. Cikgu akan cakap macam tu. Sebab tu sampai ke besar kita shut up, tuan-tuan, ya. Sebab kita dah daripada kecil. Cikgu kata, don't ask, please don't ask, keep quiet, just listen, ya. Itu susah tu. Orang Melayu kita macam tu. Tapi bila tuan-tuan pergi overseas, belajar dekat New Zealand, belajar kat Australia, belajar England, ya, belajar US, kita dah tahu dah, ya. Kita memang, ya, people expect us to ask question. Ya, macam itulah, ya. Jadi kita pun tanya soalan. Dulu masa kecil tak boleh tanya, ya. Jadi rupanya baru kita tahu bomoh tu tugas dia, ya, kalau nampak macam nak hujan dia akan tahan hujan tu, ya. Jadi kita kata apa kaitan? Ya, sebab hujan tu kan Allah turunkan. Takkanlah bomoh tu berkuasa. Ustaz akan tanya macam tu. Ya, tu memang apa kita panggil, it was me. It was so me. Ya, memang ustaz jenis memang tanya punya. Ya, memang kena marah selalu. Tapi tak apalah, ya, survive lah, sampai besar survive lah. Ya, kita pun tanya. Jadi dia kata dia punya kerja menahan hujan, ya. Jadi kita tengok, ya, memang tak turun hujan lah. Tapi bila Ustaz dah besar, kita belajar hadis, belajar apa. Rupanya Nabi ada ajar kita satu doa untuk tahan hujan. Ya, tak ada pakai bomoh, tuan-tuan. Tak payah engage bomoh. Bomoh tu nak kena bayar, tak tahu berapa dia punya consultation fee dia, tak tahu berapa. Ya, tuan-tuan kalau ada majlis apa-apa, ya, tuan-tuan tak panggil bomoh. Tuan-tuan kontak ustaz je. Ya, ustaz punya consultation fee tak tinggi. Ya, alhamdulillah tuan-tuan banyak kali, ya. Okey, kalau tuan-tuan hadir masa Aisyah anak kedua ustaz kahwin kan, majlis kahwin dia, ya, dekat dewan dekat angkatan tentera dulu tu lah. Ya, tuan-tuan yang datang tuan-tuan tahu kan, ya. Jadi memang musim tu musim hujan, tuan-tuan. Ya, memang hujan lebat, ya. Semalam pun hujan, malam tadi pun hujan, ya. Dan dia punya dewan tu ada leaking, tuan-tuan. Ya, pagi tu, ya, terpaksa dia punya staff, ATM punya staff tu terpaksa tampal, ya. Sebab takut, sebab dewan kita nak macam-macam lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, ustaz belajar daripada Nabi ajar kita doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, tuan-tuan, Kak Rohiza pun ada kongsi doa ni, ya. Ya Allah, ya, hujan ni kita tak boleh tahan dia daripada turun, tapi Nabi ajar kita kalihkan. Ya, kalau hujan tu nak turun dekat Sungai Buloh, kita minta diturun dekat Sungai Udang, Melaka, boleh. Ya, kita minta diturun dekat sungai mana? Sungai Lembing, ya, di Pahang, boleh, tuan-tuan. Kita pindahkan tempat. Ya, Nabi yang ajar. Ya, pindahkan tempat supaya dia tak turun di tempat manusia tengah buat majlis, dia turun di kawasan hutan, ya, dia turun di kawasan lembah, dia turun di kawasan apa kita panggil, ya, kawasan pokok-pokok ladang dan sebagainya. Nabi ajar boleh.
Ya, so kita bacalah alhamdulillah tuan-tuan ya. Memang alhamdulillah tak hujan. Ya, tapi menjelang petang ya dalam pukul 6 alhamdulillah ya. Dah selesai kita semua dah turun hujan tuan-tuan. Ya, Ustaz dah apply pernah juga masa An-Nida buat program. Ya, di apa kita panggil di itulah ya dekat dengan IBM tu apa tuan-tuan? Ya, kat Mai dekat tu. Dekat apa nama apa ni ada macam garden tu ya dekat IBM dekat Taman Tun tu lah. Apa Taman nama? Rimba Kia. Taman Rimba Kia. Taman Rimba. Haji Hassan ingatlah ya. Pagi tu hujan tuan-tuan. Ustaz keluar daripada Kuang, hujan tuan-tuan. Ya. Hujan sampai di Taman Rimba tu masih hujan. Alhamdulillah tuan-tuan, tak ada benda lain. Kita baca doa yang sama yang Nabi ajar. Berhenti hujan tuan-tuan. Ya, berhenti hujan. Alhamdulillah. Ya. Jadi majlis boleh berjalan dengan baik ya. Tak perlu nak pakai payung, tak perlu apa semua sebagainya, selesai. Ya. Petang tu kita tak tahu, mungkin turun hujan. Tapi apa yang Nabi ajar kita buat. Dan insya-Allah ya, benda tu membantu kita. Of course tuan-tuan, Nabi ajar. Itulah yang kita amal. Sekali doa tu Ustaz. Nanti kita share je dalam ni. Ustaz baca je ya. Nanti kita share dalam grup. Ustaz rasa Kak Rohiza dah ni, nanti dia akan repost lah ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma depan Allahumma biasalah tuan-tuan. Allahumma hawalaina wala alaina ya. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, jangan turun ke atas kami. Kalau kami tengah duduk di apa ni di Taman Rimba ya, jangan turunkan di Taman Rimba tu, turunkan di taman lain. Ya, tempat lain ya. Berapa kali nak kena baca tu Ustaz? Sekali je. Sekali je. Kita orang biasa ni boleh lah, bukan tak semestinya alim ulama nak baca kot. Tak semesti boleh ya. Tapi of course kalau ada alim ulama ya, sebab alim ulama ni sembahyang duha dia 8 rakaat, sembahyang tahajud tak tinggal, puasa sunat dia banyak kan. Baca Quran lagi bagus kan. Jadi kita boleh baca of course ya. Dan kita minta kena yakin lah kan. Of course ya. Tapi macam tadilah ya. Kalau ada orang lain yang boleh membantu pun kita minta tolong. Kita doa, at the same time kita minta juga orang lain yang kita rasa dia ni boleh kot, kita minta dia tolong doa. Ya. Ataupun ada seorang doa yang lain aminkan pun boleh. Tak jadi masalah tuan-tuan. Ya. Jadi benda-benda macam itulah yang kita belajar daripada hadis Nabi, kita belajar daripada sirah, kita belajar daripada tafsir. That is the purpose of learning agama tuan-tuan. Ya. The purpose of learning agama is for us to apply in our daily life. Tujuan dia untuk kita apply. Buat apa tuan-tuan belajar banyak-banyak tapi tuan-tuan tak apply? Belajar semua dah belajar tapi tak buat. Ya. Betul tak tuan-tuan? Kita belajar sikit tapi kita amal. That one is much better tuan-tuan. Ya, lagi bagus daripada kita belajar banyak. Ya, belajar banyak tu dapat pahala of course. Tapi amalnya masa bila? Ya, macam tu dia punya cerita ni. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Doa tadi insya-Allah kita share lagi nanti dalam grup, ya. Okey, jadi balik pada cerita tadi. Jadi orang kafir Quraisy duduk di State Assembly tadi dekat Dewan Undangan Negeri, mereka bincang, mereka tuduh Nabi kahin. Ya, Nabi ni dukun. Of course Nabi bukan dukun. Macam tadi kan, bila Ustaz tengok ada pakcik tepi padang tu, ya, Ustaz tengok lain macam pakcik ni. Ya, patutnya hari sukan, patutnya dia pakailah jersey Malaysia ke jersey Selangor ke kan. Tapi dia pakai baju lain macam nampak. Ya, macam pahlawan pula kita kata, ya, macam zaman-zaman Hang Tuah dulu dia pakai. Kita pun tanya cikgu siapa dia? Oh, dia kata bomoh hujan. Okey, kita faham. Macam tu kalau kita jumpa lain kali kita dah tahu. Bomoh macam tu. Nombor 2, ya, mereka kata Nabi ni apa? Ya, mereka kata Nabi ni orang gila. Nabi ni majnun. Majnun tu orang gila. Ya, kalau lelaki tu majnun, ya, kalau lelaki majnun. Kalau dia perempuan majnunah. Ya, jadi bila kita dengar majnun ni mesti semua tuan-tuan ingat satu filem Melayu lakonan Nordin Ahmad. Ya, nama dia Laila Majnun, ya, dan tajuk filem tu salah tuan-tuan. Ya, sorry to say tuan-tuan. Tajuk filem tu salah. Ya, dia tulis itu Majnun Laila, patutnya Majnun Laila, bukan Laila Majnun, terbalik. Pasal yang gila is not Laila. Yang gila ialah Nordin Ahmad. Ya, jadi kalau kita kata Laila gila, kita sebab Laila tu feminin. Bila Laila feminin, the adjective must be feminine also. So, bukan Laila Majnun, but Laila Majnunah. Majnunah is a feminine. Ya, feminine adjective, ya, for Laila. Sebab Laila tu nama perempuan, mana ada Laila lelaki tuan-tuan. Ya, Laila mesti perempuan punya. Jadi Laila Majnunah.
Tapi cerita tu, konten dia tuan-tuan, ya, bukan cerita Laila tu yang Majnun. Yang Majnun siapa tuan-tuan? Yang Majnun ialah Nordin Ahmad. Ya, Qais, ya. Qais tu yang Majnun. Jadi kalau Qais yang Majnun, kita sebut situ terbalik, Majnun Laila. Maknanya Qais yang Majnun, dia Majnun tu bukan makna gila sasau tu. Ya, bukan kita kata masuk tanya rambutan, bukan. Ya, tapi gila tu ialah gila apa, ya. Ni Asyik Masyuk ni memang cinta sungguh dia ke Laila tu. Ya, makan itu macam kita kata kan, mandi apa? Mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena, semua itulah, ya, orang bercinta. Macam tu. Itulah makna Majnun di situ. Jadi yang Majnun bukan Laila. Jadi kena terbalik tu. Ya, instead of Laila Majnun, it is Majnun Laila. Maknanya orang lelaki yang menggilai Laila, not Laila yang gila, bukan. Ya, macam itulah tuan-tuan, kita belajar Arabic, ya. Every Saturday belajar tu untuk apa? Untuk apply macam itulah. Okey, jadi mereka pun kata Nabi Majnun. Nabi tak Majnun. Sebab orang gila ni kita tahu. Ya, kalau tuan-tuan tengok pagi-pagi kan, pagi-pagi kat tepi jalan, tepi highway, ya, ada, ya, orang yang tak siuman lah, jalan, ya, daripada pagi. Ya, daripada Sungai Buloh tu start keluar pagi, ya, mungkin dah ada orang tu, ya. Nanti kita balik petang, dia dah ada dekat tol mana? Dia tol apa ni, apa kita panggil, Jalan Duta. Ya, dia jauh dia berjalan. Ya, dengan apa kita panggil, dengan pakaian dia begitu kita tahu dah. Ya, ataupun masa traffic light, polis tak datang lagi, tapi ada seorang lelaki duduk tengah-tengah jalan, dia pun, ya, dia belagak macam dia tu polis, ya, macam traffic polis. Ya, tapi kita tengok baju dia, kita pun kita kata takkanlah traffic polis macam ni pakai, ya. Itu mungkin Majnun. Jadi Nabi Muhammad bukan macam tu. Nombor 3, Nabi Muhammad ni sahir. Sahir maknanya ahli sihir. Ahli sihir mungkin. Tapi ahli sihir juga ada pakaian dia. Sebab apa mereka kata Nabi ahli sihir? Sebab bila Nabi baca Quran, penyair-penyair Arab tak boleh lawan. Ya, penyair Arab ni yang pandai-pandai ni, ya. Macam bapa Khalid bin Al-Walid. Bapa Khalid bin Al-Walid namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, usah ulang, Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia seorang penyair handal. Jadi dia datang jumpa Nabi, dia pun bersyair depan Nabi. Nabi jawab dengan ayat Quran surah Fussilat surah 41 dan dia diam, tak boleh jawab. Ya, jadi bengong tuan-tuan, ya, diam, termenung, ya, terkesima dengan cakap Nabi tu. Sebab Nabi baca ayat Quran, kalam Allah yang dia cipta, kalam manusia, mana boleh lawan. Ya, jadi oleh kerana itu dia pun terdiam, nampak macam kena sihir. Itu antara sebabnya. Ya, ini riwayat daripada Al-Bazzar, ya, kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dia cerita tentang tadilah, ya, tentang Nabi kena tuduh. Dan akhirnya mereka pun bubar, tak dapat buat keputusan. Ya, tak ada satu satu keputusan, konsensus tak ada. Ya. Jadi cerita tentang orang Mekah duduk di State Assembly, mereka tuduh Nabi dengan pelbagai tuduhan ni sampai pada Nabi. Bila sampai pada Nabi, Nabi sedih. Nabi rasa sedih, ya. Nabi kata tak sangkalah orang Mekah ni boleh tuduh Nabi ni. Dulu panggil Nabi ni Al-Amin, orang yang amanah, Nabi ni As-Sadiq, cakap benar, kan? Tiba-tiba sekarang mereka tuduh Nabi dengan tuduhan ahli sihir, Nabi ni gila. Nabi terasa. Ya, sebab sebagai seorang manusia, walaupun Nabi ni seorang nabi, tapi Nabi terasa. Ya. Dengan sebab itu, apa Nabi buat? Nabi pun menutup tubuh baginda dengan selimut tadi, ya. Ketika Jibril datang, ya, sebab tu Jibril kata apa tuan-tuan, ya? Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang berselimut. Ya, wahai orang yang sedang menutup tubuhnya dengan selimut. Ya, jadi apa kita panggil, ya? Dia punya asal mutazammil asal dia. Ya ayyuhal mutazammil, tapi diringkaskan menjadi muzammil saja, lebih senang nak sebut. Ya, jadi sama macam ya ayyuhal mudassir, sama juga. Itu pun Nabi terkesan dengan tuduhan, ya, orang-orang Quraisy, sehingga Nabi merasakan bahawasanya macam dakwah Nabi ni tak ada harga. Ya, selama ni Nabi dikenali sebagai orang yang hebat, ya, tiba-tiba, ya, hanya dengan Nabi bawa wahyu yang datang daripada langit, Nabi dituduh dengan pelbagai tuduhan. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Okey, ya, selesailah, ya, itulah yang pertama. Jadi kita masuk, ya, ayat pertama sudah, ayat kedua. Ya, ayat kedua surah Al-Muzammil. Surah Mekah kita dah tahu. Sebab audience, ya, apa surah ni ialah orang Mekah yang berkumpul di State Assembly, ya, di Dewan Undangan Negeri untuk berbincang mengenai Nabi. Ya, jadi Nabi pun
berselimut. Jadi bila Jibril datang, Jibril pun bawa turun ayat Allah. Allah dah tengok Nabi dalam keadaan begitu. Jadi Allah suruh Jibril datang, dan kita tahu Jibril datang kadang-kadang dalam bentuk manusia. Manusia yang sangat handsome. Tetapi tidak dikenali manusia itu orang mana. Nabi tak kenal, Nabi tak pernah jumpa. Dan tapi Nabi tahu itu adalah Jibril. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang paling handsome namanya ialah siapa? Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Tuan-tuan salin. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Nanti bila kita sebut lagi orang ni, tuan-tuan jangan lupa. Salinlah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini anak orang kaya. Mana tahu anak orang kaya? Daripada namanya Al-Kalbi. Al-Kalbi merujuk bermakna anjing. Orang yang keluarga anjing ni, maknanya orang yang keluarga dia banyak bela anjing. Bela anjing tu bukan untuk jual. Tak boleh jual anjing, tuan-tuan. Tapi anjing tu sebagai apa? Sebagai anjing pemburu, hunting dog. Sebagai guarding, yang jadi guard. Sebab maknanya dia punya ternakan dia memang banyak. Dan negara Arab dia tidak ada kandang. Jadi dia bebas, bebas macam tu. Jadi anjing lah yang kontrol unta ataupun kambing ni. Jadi sebab tu dia orang kaya. Daripada family dia pun kita dah boleh agak dah. Jadi Dihyah Al-Kalbi handsome. Jadi bila dia handsome, malaikat datang dalam bentuk dia. Dalam bentuk dia. Jadi boleh tak? Boleh. Ada banyak kes macam tu berlaku. Pernah satu ketika Aisyah nampak Nabi bercakap dengan seseorang. Aisyah kata, ini Dihyah ni. Kemudian bila lelaki tadi pergi, Aisyah tanya, ada apa Dihyah datang tadi? Nabi kata tu bukan Dihyah, itu Jibril alaihissalam. Tapi Aisyah nampak Dihyah. Memang betul. Tetapi bukan Dihyah. Itu adalah Jibril yang dia transform diri dia sebagai Dihyah. Boleh tak Jibril transform diri dia jadi macam manusia? Boleh. Sebagai burung terbang di udara pun boleh. Dalam bentuk apa saja, sebab memang malaikat ni dia transformer. Dia boleh transform diri dia. Jin, syaitan pun boleh juga. Yang boleh jin, syaitan dan juga iblis dan juga malaikat. Mereka boleh datang dalam bentuk manusia. Tetapi macam tadilah, kalau jin dan syaitan datang dalam bentuk manusia, mereka datang dalam bentuk yang paling lemah. Sebab tu jin dan syaitan jarang datang dalam bentuk manusia. Biasa yang untuk tangkap tu, tuan-tuan, yang orang kata dia tangkap tu kan, tangkap masuk botol tu, tu dia tangkap dalam bentuk manusia. Sebab tu bila dia datang dalam bentuk manusia, dia berada dalam keadaan yang paling lemah. Ini pengamal perubatan Islam lah kata. Ustaz tak tahu, Ustaz tak pandai ilmu tu. Kita belajar apa yang Nabi ajar, mendinding diri daripada benda-benda tu. Dengan ayatul kursi setiap kali lepas solat, tasbih tahmid takbir dengan 3 kul, ayat kursi sebelum tidur. Masuk rumah dengan bacaan auzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Yang Nabi ajar tu kita amal, tuan-tuan, pun sudah memadai. Sebab kita bukan kita bukan nak mengubat orang ke apa, bukan. Tapi kita belajar untuk mencegah, mencegah dulu. Kalau berlaku juga, maka macam tadilah, kena engage lah. Ustaz-ustaz kita yang terlibat dalam perubatan Islam, dia punya knowledge lagi banyak lah. Macam kita kurang. Kalau macam dulu Datuk Harundin Arwah kan, Datuk Ismail Kamus, ini memang orang yang Allah bagi kelebihan lah. Boleh melihat, boleh nampak. Kita tak nak tengok, tak nak nampak. Tapi kita belajar mendinding diri kita daripada benda tu. Okey, betul, betul. Seterusnya apa lagi? Ustaz, ayat nombor 2. Ustaz, kat mana tadi Ustaz kata the first ayat ni Jibril cakap sebab Nabi SAW sedih sebab orang Quraisy accuse him kan. Okey, information tu dekat surah mana ya Ustaz? Itu dalam tafsir, dalam tafsir Quran. Oh, okey. Macam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, tu memang kena tengok dalam tafsir lah. Kalau terjemahan tak nampak. Terjemahan kadang-kadang ada nota kaki tapi very brief lah. Jadi dia apa kita panggil, sebab tujuan dia bukan untuk cerita panjang. Nak cerita panjang memang dalam kitab tafsir lah. Tafsir tu boleh dapat online aja Kak Suhati. Kak Suhati boleh cari saja online tentang tafsir tadi. In English pun ada. Ibnu Katsir in English available.
dalam bahasa Melayu Indonesia pun ada, ya. Kak Surati lebih comfortable baca Inggeris ada, ya. Google aja dapat, ya. Okey. Kum. Okey, sama. Kum, bangunlah kamu. Bangun tu maknanya bangun solat. Ya, sebab Nabi pada ketika itu berselimut dan Nabi dalam keadaan tertidur. Ya, jadi memang sedap tuan-tuan hujan-hujan macam ni, ya. Ni tempat ustaz ni hujan. Ya, jadi bila hujan tu kita kita berselimut memang sedaplah. Ya, aircon pasang lagi tuan-tuan, ya. Memang selesa tidur. Ya. Jadi Allah perintah Nabi qum, maknanya bangunlah solat. Bangun solat, ya. Bangun solat al-laila pada waktu malam. Jadi ini cerita solat malam ni. Dan solat malam ni adalah solat yang Nabi dah buat sejak Mekah lagi. Ni bukan cerita Madinah. Ni cerita Mekah tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi solat pada waktu malam tu, ya, illa qalila, melainkan sedikit. Sedikit, ya. Sedikit je, Allah tak suruh the whole night, tak. Ya. Apa ni kiraan ni macam mana? Tengok ayat 3. Nisfahu, maknanya half of the night. Half of the night, ya. Dekat Malaysia night kita berapa jam tuan-tuan? Haji Mak Syah, malam kita kat Malaysia berapa jam? Dari pukul lepas boleh isyak sampai ke subuh. Lebih kurang roughly berapa jam? Roughly. Dalam 9. 12 jam ke? 14 jam. 12 jam lebih sangat kot, kurang sikit saja, ya. Maknanya isyak kita 8 suku kata. 8-9 jam. 10 tak? 10, ya. Lebih kurang, ya. Jadi maknanya pukul 8 suku lah, let's say, ya. 8 suku sampai subuh kita dekat-dekat pukul 6 lah. Ya, dekat-dekat pukul 6. Maknanya katalah 5.45 lah, ya. 8 suku 9 10 11 12 1 2 3 4 5. Ya, lebih kurang 10 jam lah, lebih kurang, ya, tak sampai lah, ya, lebih kurang 10 jam ataupun 9 jam setengah macam itulah. Jadi kalau 9 jam senang, ya, kita bagi 3 lah, sebab malam tu kita bagi 3, kita boleh bagi 2. Kalau kita bagi 2 maknanya 4 jam setengah lah. Tapi kalau kita bagi 3, ya, maknanya the first 3 hours, ya, the middle 3 hours, ya, dengan the last 3 hours. Sebab tu kita panggil 1/3 malam. 1/3 malam tu, ya, ada 3. The first, ya, 1/3. The middle 1/3 and the last 1/3, ya. Yang kita kena bangun tuan-tuan, the last 1/3 je, itu pun tak payah 1/3. Tak payah 1/3 tuan-tuan, ya. The 1/3 of the 1/3 boleh tuan-tuan, ya. The last 1/3 tu, ya, itu pun the 1/3 of the last 1/3. Maknanya ujung-ujung je, ya. Mungkin dalam 1 jam, tak sampai setengah jam, 45 minit, okey lah tu. Dah cantik dah tu tuan-tuan. Boleh buat selalu, ya. Lagi bagus lah, ya. Jadi maknanya peringkat awal, ya, peringkat awal ni Allah kata nisfahu, mana half of the night. 4 jam setengah, ya. Jadi Nabi tidur, lepas isyak Nabi tidur, ya, 4 jam setengah lepas tu Nabi bangun, ya. Tapi di negara Arab, dia punya night tu dia berubah-ubah. Kita kat Malaysia standard lah tuan-tuan, ya. Memang musim hujan ke, musim panas ke, musim apa ke sama. Negara Arab tak. Ya, kalau musim sejuk malam lebih panjang sedikit, ya, daripada siang. Ya, kalau musim panas siang lebih panjang daripada malam. Ya, sebab negara Arab walaupun dia tidak ada musim, dia tidak ada salji, ya, tapi dia ada winter tu adalah winter. Winter dalam bentuk sejuk je lah. Ya, kita pergi Mekah kan, kita pergi Mekah, Madinah, ya, pada bulan apa? Pada bulan 12, ya, macam ni lah, ya. Kita pergi ni, masuk bulan 12 ujung, ya, cuti sekolah tahun ni kita pergi, ataupun awal bulan 1. Ya, orang pencen lebih baik pergi awal bulan 1 lah. Ya, kita tak clash dengan orang sekolah, ya, kan, orang cuti. Ya, biasa orang pergi hujung tahun. Ya, jadi kita yang pergi hujung tahun. Hujung tahun kita bertembung dengan orang ramai lain, ya, yang masih, ya, ramai sangat. Jadi kita pergi bulan 1 orang tak ramai sangat, ya. Tu lagi bagus. Ustaz pun suka buat bulan 1 biasa. So bulan 1 tu lagi sejuk. Kita pergi Taif pun enjoy dekat Taif, ya. Boleh tengok buah-buahan, ya. Pokok berbuah, ya. Di sana tu lagi, ya, lagi apa kita panggil, nyaman. Lagi happening lah tu. Ya, lagi comfortable, lagi happening. Ya, lagi nyaman. Ya. Kalau kita pergi Madinah, pergi Madain Soleh pun macam tu juga. Selesa tuan-tuan sebab tempat sejuk, sedap, ya. Jadi bulan 1 bagus sebab orang tak ramai. Ya, budak-budak sekolah dah masuk sekolah, cikgu-cikgu dah masuk sekolah. Ya, jadi tu lebih bagus kalau macam tu.
Jadi separuh malam. Maknanya separuh malam ni berat tuan-tuan. Ya. Awingkus ataupun sikit, ya, minhu qalilan. Maknanya sedikit daripada separuh malam. Sedikit can be berapa, ya? Mungkin 1/3 malam je. Ya, 1/3 malam saja ataupun 1/4 malam. Bergantunglah daripada kemampuan masing-masing. Jadi peringkat awal tuan-tuan kalau kita tengok, sahabat-sahabat Nabi pun buat macam Nabi juga. Ya, itu yang kata Aisyah, aku melihat sahabat-sahabat Nabi bengkak kaki dia. Sebab kalau kita berdiri terlalu lama memang bengkak kaki. Ya, kita tengok ya, cikgu yang berdiri lama ataupun tentera ya, yang jaga dekat Buckingham Palace tu, ya, ataupun kat mana-mana lah. Ya, tuan-tuan tengok ya, yang berdiri lama ya, yang lalat pergi kat hidung pun dia tak boleh halau tuan-tuan ya. Jadi macam itulah ya, dia punya keadaan dia. Cuba tengok kaki dia ya, boleh bengkak-bengkak. Tapi para sahabat bengkak-bengkak sebab berdiri lama ya, bacaan surah tu panjang. Tuan-tuan mesti tanya, macam mana nak baca panjang Ustaz? Saya tak hafal. Ya, Kak Masyita tahu macam mana penyelesaian dia. Nak baca surah panjang macam mana Kak Masyita? Tak tahu lah Ustaz. Apa? Saya ingat dah. Surah panjang. Nak baca surah panjang, macam mana cara dia? Kita tak hafal tapi nak baca surah panjang. Macam mana? Kak Farida? Nak kena beli apa? Pakai Quran stand. Dia letak stand. Yang letak stand tu. Ya. Jadi kita boleh buka. Masa tengah solat Ustaz cakap. Masa tengah solat. Ya. Sebab apa ni, Quran yang terbaik kan baca dalam solat. Ya, especially ayat-ayat doa kan. Semua ayat-ayat doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Ya, ayat-ayat yang mengandung kita identify lah. Ya, macam kita kata Rabbana atina tadi kan. Ya, kita boleh baca daripada ayat 195 sampai 205, 10 ayat. Sebahagian daripada ayat tu termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, tu memang waktu terbaik. Doa-doa daripada Quran yang terbaik kita baca ialah selepas baca Fatihah dalam solat. Ya, tapi kita tak hafal macam mana? Buka Quran. Solat malam boleh. Ya, boleh tengok Quran. Ya, kerana apa? Ya, kerana memang kita dituntut. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau kita tak hafal, macam mana cara kita nak buat? Ya, dengan membeli Quran stand tadi lah. Ya, letak Quran besar tu dan baca. Ya, maknanya kita boleh dapat pahala ya untuk baca surah-surah tadi yang agak panjang. Kita pilihlah. Ya, sebelum kita mula kita identify dulu. Page berapa, ya, apa ni ayat mana, ya, kita lancarkan dulu ke kita baca dulu, kemudian dalam solat kita ulang balik, ya, dengan membaca Al-Quran Mushaf. Boleh tak? Jawapannya boleh. Dalam solat sunat tak ada masalah tuan-tuan. Ya, ada khilaf dalam solat fardu. Ya, sebab tu kita tengok tarawih kan di Mekah, di Madinah orang buka Quran. Ya, orang pegang Quran, ya. Tapi jangan terlalu banyak bergeraklah. Ya, tak boleh bergerak banyak sangat ya, supaya tidak membatalkan solat. Tapi kalau gerak sikit-sikit setakat nak ambil Quran, nak letak balik ya, nak selak ke ya. Jadi kalau kita dah selak tu kita klip je lah kan. Kita klip dan kita baca musarat yang on the right dengan on the left ya. Itu dah cukup dah tu, dalam solat dah panjang tu. Ya, dan kita boleh ulang-ulang ayat yang sama. Kita sampai pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang 2 kali, ulang 3 kali. Boleh tak? Jawapannya boleh tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana nanti kita akan baca pada ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila tu. Ya, cerita baca Quran pelan-pelan, slow-slow. Jangan nak khatam cepat. Ya, tu Allah dah tegur ya, sebab kadang-kadang para sahabat Nabi ni nak cepat habis. Ya, jadi oleh kerana itu Allah tegur mereka. Ya, jadi ayat yang ketiga kita dah baca separuh daripada malam. Awingkus ya qalilan minhu. Ya, di sini dia letak qalilan di belakang kerana nak jaga rhyme dia. Kita dah tahu kan ya, untuk jaga rhyme ya, sebab ayat pertama Muzammil, ayat kedua qalila. Jadi ayat ketiga qalila juga dia punya rhyme dia ya, di hujung ayat tu nak bagi tartila ya, sakila. Cuba tengok ya, semua rhyme dia sedap je dengar ya. Sepatutnya ayat nombor 3 tu bunyi dia nisfahu awinkus qalilan minhu. Patutnya minhu kat ujung. Ya, at the end of the sentence minhu tu patutnya. Ya, tetapi minhu diletak tengah, qalilan diletak ya at the end of the sentence. Sebab apa? Sebab nak bagi rima dia tu sama, rhyme dia. Ya, jadi dengar tu sedap je tuan-tuan. Ya, itu antara keistimewaan Al-Quran. Ya, dan perkataan minhu tu instead of at the end of the sentence kita letak ya
right before qalila. Boleh tak? Ya, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan. Tu Quran, very flexible ayat dia. Kemudian ayat yang kedua, ketiga. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh tanya ya. Kalau tidak, kita sambungnya. Haji Hassan ada apa? Sofa Haji Hassan? Kak Noraini, Haji Hassan ada apa? Ustaz, ada Ustaz. Okey, dia sambung. Tak apa. Solat tahajud Ustaz. Yang Ustaz kata, dia kata separuh atau kurang sedikit dari 1/2 malam ni kan. Jadi maksudnya kalau kita tidur awal lah malam tu kan. Lepas tu pukul 12.30 kita terjaga lah macam tu. So tu tak ada masalah juga Ustaz kan? Tak payah kita tunggu pukul 3. Boleh, tapi tak afdal lah pukul 12 tu. 12 tu patut tidur lagi. Oh patutnya kita orang tu sambung, kita tidur sambung balik tidur. Sambung lagi tidur ya. Mana bangun doa, boleh doa. Kan doa yang macam kita biasa baca lah. Kan Nabi kata kalau sesiapa terjaga malam, kemudian dia doa lah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, doa lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian hujung dia ya, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa aku ya. Nabi kata sesiapa yang baca apa tadi, tasbih, tahmid, takbir dan juga baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, minta doa kepada Allah, nescaya Allah akan ampun dosa dia. Kalau dia tak nak bangun pun tak apa, dia boleh tidur balik ya. Tunggu lagi sampai ujung ya, sebab kita punya subuh ya 5.55 baru subuh, 5.54 baru subuh ya. Jadi kalau kita bangun ujung 4.30, pukul 5 pun dah okey dah. Pukul 5 bangun pun dah okey ya. Tak perlu bangun awal-awal ya. Ujung-ujung saja pun sudah memadai ya. Dan kita buat secara konsisten lah ya. Lagi bagus. Paling kurang 2 hari sekali, paling kurang 3 hari sekali, paling kurang seminggu sekali, ikut pada kemampuan lah tuan-tuan. Orang bencin lagi boleh lah ya. Sebab tak ada banyak bebanan tugas kita kan ya. Jadi oleh kerana itu kalau pukul 12 dah sedia, tidur lagi. Jangan bangun awal sangat ya. Tapi macam tadilah, bila terjaga doa tadi ya. Tu doa apabila terjaga dari tidur ya. Tu pun ada juga, kita dah share juga, pernah share. Kalau tak ada kita share lagi lah nanti. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Kalau last 1/3 yang seeloknya will be about 3 AM lah. Kalau kita consider 6 AM is subuh. Betul tak? Yalah. The last 3 hours. Tapi 3 jam tu pun tak payah juga. Tidur lagi. Pukul 5 boleh ya? Pukul 5 dah cantik lah tu. Pukul 5 Ustaz, what can you do? Solat tu macam lah. 2 rakaat je. Betul lah ya. Macam tadi lah, bergantung lah ya. Kalau tuan-tuan nak tidur awal ya, pukul 11 tidur kan. Habis je kelas ni pukul 11 terus tidur. Ya, jadi kalau macam tu memang boleh bangun lagi awal lah. Dan kita bila umur makin meningkat, kita tak perlu tidur, takkanlah tidur 8 jam lagi. Ya, takkanlah tidur sampai 7 jam atau 6 jam kan ya. 5 jam tu pun dah cantik lah tu. Dan masing-masing kita ada biological clock kita. Ya, lain orang lain keperluan tidur dia kan. Jadi tak sama. Jadi kalau pukul let's say lah 11.30 let's say, ataupun 12 ya, bangun kalau pukul 11 atau 11.30 bangun pukul 4, 4.30 tu pun dah Ustaz rasa dah puas tidur dah. Ustaz tak tahu, lain orang lain. Ya, jadi masing-masing lah ya. Kalau Kak Mai kata pukul 5 ya, apa ni, what can you do ya, mana kena bangun awal sikit lagi lah. Not much lah ya. Jadi macam tu lah, bergantung lah tuan-tuan. Ustaz tak boleh bagi satu standard punya suggestion, tak boleh ya. In general boleh. Okey ya, ada apa? Silakan. Ustaz. Ya. That means semayang tahajud ni semayang sunat, but before Isra Mi'raj maknanya they were doing this more than, maknanya because dia dah semayang dia dah, maknanya semayang sunat ni macam so important lah Ustaz ya. Memang betul. Kalau Nabi wajib. Nabi daripada awal turun ayat ni Muzammil sampailah ke Nabi wafat. Sebab tu Nabi malam tidur sangat kurang. Ya, tetapi Nabi tak kejutkan family Nabi. Nabi yang solat. Ya, Nabi kejutkan family Nabi ya, towards the end dah hujung dah baru Nabi kejutkan. Ya, itu Aisyah cakap macam tu. Dia kata Nabi solat malam bangun, Aisyah nampaklah Nabi solat. Ya, Aisyah tidur lagi. Ya, kemudian dah towards the end, dah hujung ya, 1/3 yang terakhir baru Nabi kejutkan keluarga Nabi. Nabi kejutkan Fatimah, ya, Nabi kejutkan Ali, sebab rumah Fatimah dan Ali di belakang rumah Aisyah. Ya, jadi maknanya dekat-dekat rumah semua. Baru Nabi kejutkan isteri-isteri yang lain.
Ya, itu memang disebut oleh para isteri Nabi. Ya. Jadi maknanya tak perlu awal-awal sangat. Cuma macam tadilah, oleh kerana kita dah tidur awal, jadi ya, why not kita kata kan? Lebih-lebih lagi kalau kita nak baca Quran, kita nak nak munajat, ya, kita nak mengadu kepada Allah, itu lagilah. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Jangan senyap je, ya. Haji Megat, ada apa Haji Megat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Belum lagi Ustaz, belum. Belum ya. Okey. Ya. Terima kasih. Ya sama. Cikgu Nauliza ada apa cikgu? Ya, tak ada Ustaz. Masih boleh lagi ikut. Okey, boleh faham ya. Ustaz punya syarahan ya. Ya, okey. Kita sambung lagi ya. Jadi bila kita sambung ya, masuk pada ayat yang keempat yang tadi ada waratil Quran tadi. Ya, auzid alaihi. Maknanya kurang ya separuh malam itu asal dia. Kalau nak kurang sikit berseparuh malam pun boleh. Auzid alaihi ataupun tambah lebih sikit pun tak ada masalah tuan-tuan. Ya, jadi macam itulah ya. Tapi tak payah pergi lebih daripada separuh malam lah. Ya, itu dah banyak tu ya, Nabi lah tuan-tuan. Kita tak perlu ya, sebab tu sahabat Nabi kata Aisyah bengkak-bengkak kaki mereka. Ya, sebab mereka buat separuh malam. Memang ya, itu memang memberatkan mereka. Sebab itu Allah turunkan ayat ni untuk bagi diskaun, untuk bagi pengurangan. Ya, ada mitigation lah kita panggil ya. Jadi ada kurang sikit ya, nak bagi sahabat-sahabat Nabi ni ringan. Ya, dan tak payah baca surah panjang-panjang sangat. Kerana warattilil Qur'ana tartila ni maknanya baca dengan pemahaman. Maknanya baca tu jangan terlalu kelang kabut nak cepat habis, bukan. Ya, baca betul-betul tengok. Kalau sebab tu Nabi bila ayat tu ayat doa, Nabi akan ulang, Nabi akan berdoa. Ya, ya Allah jadikan aku dalam hati Nabi sebut ya Allah jadikanlah aku, Allahumma ja'alni minhum, jadikanlah aku daripada kalangan mereka ahli syurga, ya, jauhkan aku daripada azab neraka, ya. Jadi maknanya Nabi berdoa. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kita panggil, kita boleh doa lah. Ya, boleh doa ya, Allahumma ja'alni ya minhum, boleh doa ya, ataupun Allahumma jannibni, ya Allah jauhkan aku ya daripada azab tadi, min azabi jahannam, min azabin nar. Ya. Jadi Nabi ya diperintah oleh Allah supaya jangan kelang kabut. Para sahabat pun samalah. Waratil Quran, dan bacalah Quran itu. Ya, tartilah ya secara apa tuan-tuan ya, secara apa kita sebut ya, dengan berhati-hati ya, dengan menjaga makhraj dia, ya, tajwid dia ya, dan melihat kepada makna, of course. Ya, melihat kepada makna. Jadi maknanya jangan apa, sebab tu bila kita solat tuan-tuan, ada orang dia baca Quran dulu. Ya, mula-mula dia bangun dia baca solat sunat ringkas-ringkas saja. Ya, sebab mula-mula kita bangun kita solat ringkas saja. Lepas tu dia ambil Quran dia baca. Ya, dia baca, dia tengok, oh surah ni bagus. Ya, dia pun baca, dia dah baca, dia tengok makna, dia pun buka Quran besar dia tadi, surah yang sama, ya, ayat yang sama yang dia dah baca tadi. Sebab dia dah faham sikit sebanyak maksud dia. Jadi bila dia solat, ya, dia ulang balik apa yang dia baca tadi. Jadi penghayatan tu lagi datang lah tuan-tuan. Ya, jadi banyak orang macam tu. Ya, kalau ustaz personally pun ustaz suka macam tu. Ya, kita ambil Quran, kita tengok, ya. Kadang-kadang kita buka aja, kita tak ada fokus pada mana-mana surah. Ya, buka aja, buka suratul Nisa contoh. Buka suratul Maidah, kita pun baca satu muka sebelah kanan. Bila kita dah buka tu, kita baca je lah sebelah kanan. Baca sebelah kiri, tengok makna. Bila kita dah tahu cerita, oh ni cerita Nabi Musa rupanya. Ni cerita mak Nabi Musa. Ni cerita Maryam. Ni cerita Nabi Zakaria. Dah kahwin lama, tak dapat anak. Ya, Allah uji. Kerana kesabaran dia, Allah bagi dia anak. Ya, kita dah baca dah cerita tu. Jadi dalam solat, lepas Fatihah, ya, kita dah buka dah muka surat yang sama. Ya, tadi kita baca Quran kita lah. Yang sekarang kita baca yang Quran stand tadi. Ya, penghayatan tu akan datang tuan-tuan. Sebab kita dah baca makna. Ya, unless tuan-tuan punya Arabic very good lah. Ya, your command of Arabic language tu bagus, tuan-tuan boleh faham daripada tu, tak kan? Jadi oleh kerana tu kita baca dulu. Baca, tengok makna, ya, tengok ada tafsiran ringkas, ya. Dan kita buka muka surat yang sama untuk kita baca dalam solat pula, dan kita boleh ulang. Kita tahu ada doa kat situ, kita ulang 2 kali. Dan Nabi biasa ulang ayat ya dalam solat. Ya, Nabi biasa ulang tuan-tuan, ya. Dan kita tengok TV Hijrah pun macam tu. Ya, banyak imam-imam ya yang especially malam lah.
Ya, bila dia baca-baca surah tu, ya, dia ulang sampai satu ayat ulang. Ya, dia ulang balik dan dia gambarkan, ya, bahawasanya Allah sedang bercakap. Memang Quran ni Allah sedang bercakap dengan kita, tuan-tuan. Ya. Jadi macam itulah, ya, waratilil Quran tartila. Baca dengan perlahan-lahan. Okey, Ustaz, dia ada. Saya nak tanya Ustaz, yang Ya. tadi Ustaz cakap orang kat Mekah macam orang dekat Arab, dia orang pegang Al-Quran kecil ke apa sambil dia orang solat sunat tarawih tu kan Ustaz. Jadinya kalau Betul. kita pegang handphone boleh lah Ustaz Kalau kita pegang handphone yang ada Al-Quran, lepas tu macam kononnya saya baca surah Al-Imran kan 190 sampai ayat 200 tu. So saya pegang, saya macam scroll slowly lah macam tu. Boleh ke Ustaz? masa solat dia tak salah, tapi tak macam tadilah, ya. Kalau pegang Quran lagi baguslah. Quran pegang, sebab pegang handphone tak dapat pahala. Baca handphone Quran tu baru dapat. Tapi kalau pegang Quran, pegang je pun dah dapat pahala dah. Kalau Ustaz lebih sarankan tuan-tuan pakai Quran, ya, Quran yang boleh dipegang tu lagi bagus. Ya, kemudian kita boleh letak sebelah kan, kita ada meja sebelah. Dan kita dah baca, ya, kita nak rukuk, kita letak Quran tu sebelah. Ya, macam kita buka kan, ya. Kita buka Quran tu, ya. Ustaz tak ada buku depan ni, ya. Contoh kita kata kita Quran kan, kita buka macam tu. Ya, kita buka, kita baca kan. Boleh juga, ya. Tapi macam tadilah, kalau ada Quran stand depan lagi senang sebab kita tak perlu bergerak. Ya. Quran yang ada stand tu kan, jadi lagi senang sebab kita tak payah bergerak, kita boleh fokus. Ya, kita boleh fokus, tak payah pegang apa-apa, kita baca terus daripada Quran tu. Tu lagi inilah, tuan-tuan kena belilah. Kan, berapa sangat harga Ustaz tak pasti. Kak Masita beli kat rumah tu berapa harga tu lebih kurang? Mahal yang lagi dalam Ustaz. 400 lebih. 400 lebih dengan stand dia semua, ya. Itulah, Jadi tapi belilah sekarang tuan-tuan. saya ada beli lain dalam 100 lebih pun boleh dapat Ustaz dah sekarang. Oh, lagi murah, ya. Kat mana kita beli, Shopee ke apa? Tak ada, yang the second one je lah online, Shopee lah. Ya, yang baru ni 100 plus dia beli ya, Shopee. Okay. Alright. I just start. Kualiti dia sama. Lebih kurang kualiti dia. Dia kecil sikit lah. Ya, untuk dekat bilik tidur lah kan. Ya. Tak, saya bagi orang yang tu lah, yang saya pakai tu, yang lama tu besar sikit kat bilik. Ya. So macam itulah tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh dapatkan lah. Sebab kita boleh baca ayat panjang sikit. Ya, kalau tidak nanti kita akan rasa 300 lebih Ustaz. 300 lebih. Ya. Telaga biru. Tapi itu Kak Misita kata yang baru dah ada 100 lebih pun ada. Ya, cukup lah tuan-tuan, ya. Lain sikit lah. Kecil sikit lah. Macam kita punya besar, dia very the paper quality is very good. Ya, yang telaga biru punya, ya. Tuan-tuan belilah, ya. Tuan-tuan carilah supaya kita enjoy solat malam tu. Pasal kita boleh baca surah-surah yang lain. Dan Ustaz sarankan tuan-tuan baca dulu apa yang tuan-tuan nak baca dalam solat. Ya, macam tadi kan, ya. Kita bangun malam dah, ya. Kita solat 2 rakaat ringkas, ya, untuk permulaan. Kemudian tuan-tuan boleh capai Quran, tuan-tuan boleh identify. Ataupun masa solat lepas maghrib, lepas isyak, tuan-tuan dah scroll dulu, ya, dah cari dulu, ya, untuk apa kita panggil, untuk solat malam. Kita nak baca surah apa, kita dah fokus dah, ya. Ataupun malam ni An-Nisa saja, ya. Malam besok mungkin Al-Maidah dan seterusnya macam tu. Tu lagi bagus tuan-tuan. Ya, dan cari yang ada makna-makna doa tu. Ya, macam mana nak cari mana-mana doa? Yang Rabbana lah, yang ada Rabbana depan. Ada Rabbana, ada Rabbi, ada Hasbiya, ada Hasbuna. Itu, ya, itu apa ni, tuan-tuan kena datang Ustaz punya bengkel lah, ya. Bila Ustaz buat bengkel Quran tu, tuan-tuan lagi dapat benar-benar. Sebab itu memang Ustaz fokus kepada trik dia, ya, tips dia. Macam mana nak tahu ni doa, macam mana nak tahu ni bukan doa, macam mana kita nak tahu, ya, ayat-ayat ni ayat zikir tetapi dia juga merupakan doa, atau itu teknikal lah tuan-tuan. Ya, itu dalam bengkel lah, ya, dalam workshop yang tu baru boleh dapat, ya. Biasa Ustaz buat sehari lah, ya, kita buat workshop tu 1 hari, maksudnya daripada pagi, ya, pukul 9 sampai pukul 4 petang biasanya, ya. Kita buat 2 jam untuk break, ya. Kemudian minum minum pagi kan, ya. Kita ada break, coffee break, lepas tu 2 jam lagi sampai Zuhur, makan tengah hari, solat, ya. Kemudian petang dalam 2 suku ataupun 2,5 kita sambung, habis 4,5. Biasanya dalam 6 jam tu kita dah boleh cover lah. 1 hari je tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh pilih tempat lah, ya. Kita nak buat dekat mana, dekat Cameron Highland ke, tuan-tuan nak buat dekat mana-mana lah, ya. Kita pilih je tuan-tuan. Kita buat 1 hari, ataupun tuan-tuan kalau rasa berat sangat, tuan-tuan kita boleh buat 2 hari.
Kita overnight saja. Ya, kita pergi ya Sabtu, kemudian kita overnight ya. Kemudian pagi besok kita sambung ya, lepas tu makan tengah hari dan kita boleh balik dah. Macam tu. Tuan-tuan boleh pilih waktu-waktu macam tu. Ya, kita jangan hektik sangat ya. Tapi kalau ustaz buat di pejabat biasa ya, macam ustaz buat baru ni untuk Jabatan Kimia Malaysia ya di Newtown PJ kan. So dia nak 1 hari ya, waktu pejabat. So kita buat 1 hari lah, the whole day. Daripada pagi sampai petang. Itu kita fokus kepada Ustaz. Macam mana? Jabatan Kimia, office lama saya. Oh ya ke? Ustaz ni dijemput baru-baru ni untuk buat bengkel. Ya, bengkel tadabbur lah ya, dan kita bagi trik dia. Macam mana? Siapa nama orang yang jemput tu? Yang jemput tu Presiden Persatuan tu lah, pengerusi Persatuan apa ke nama dia panggil? Persatuan Kaki Tangan Islam tu kan? Doktor apa nama dia? Doktor tak ingat lah nama dia siapa. So itulah ya, dia punya program. So macam itulah tuan-tuan ya. Yang tu kena fokus ya, kita jangan campur benda lain lah ya. Tuan-tuan pilih ajalah ya. Pilihlah kat mana-mana nak buat ya. Jadi kita boleh enjoy the environment ya. Kita punya still jaga SOP dan sebagainya, of course lah. Benda tu lagi menarik tuan-tuan ya. Sekali-sekali kena buat. Sebenarnya dulu kita dah plan dah dengan Kak Masyitah ya, cuma sebab PKP ya, banyak benda yang agak terhalang lah. Ya, kita ada plan dulu sebenarnya. InsyaAllah Ustaz, nanti bila dah boleh ya. InsyaAllah. Kita plan lah tuan-tuan. Tadi yang Ustaz baca Kak Musyaf tu, apa salahnya kalau kita baca tak payah nak tiga-tiga. Kita baca ni dari duduk satu Ustaz. Sekejap je boleh khatam pun. Boleh so, juga. Boleh kita juga. Ikut je lah kan. Terserahlah masing-masing lah. Ya. Masing-masing punya pilihan lah. Ya. Okey tuan-tuan ya, ayat 4 habis ya. Jadi Allah kata ayat 3 ya, boleh baca separuh, boleh bangun separuh malam ataupun kurang sikit ataupun nak tambah sikit. Ya, dan fokus pada ayat 4 warattilil Quran, dan ratil tu adalah command form tu ya. Tu perintah, dan bacalah ya Al-Quran itu tartila ya, dalam apa kita panggil, dalam bacaan tu maknanya dengan menjaga semua tadi. Kualiti bacaan tadi ya, makhrajnya ya, tajwidnya of course, dan of course yang lebih penting on top of that ialah dia punya makna dia tuan-tuan ya. Sebab tu kena baca, kena slow-slow je tuan-tuan, jangan kelang kabut ya. Walaupun baca 2 ayat 3 ayat tapi dengan pemahaman tu jauh lebih baik ya. Kemudian ayat 5 Allah kata inna sanulqi alaika qaulan saqila ya. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami akan membacakan, menurunkan alaika ke atas kamu wahai Muhammad qaulan saqila. Qaulan di situ makna Quranan ya, Quran yang berat. Berat tu dari segi tanggungjawab ya, sebab ayat-ayat Quran ni berat tuan-tuan dari segi tanggungjawab dia ya. Cuba tuan-tuan bayang, ayat Quran ni cerita pasal arak. Orang Arab Mekah memang kaki minum arak ya. Sebab tu Aisyah kata kalaulah ayat-ayat awal yang turun di Mekah cerita tentang haramnya arak, ramai orang tak akan terima Islam ya, kerana peringkat awal arak masih dibenarkan ya. Sebab nak buang satu kebiasaan tu bukan mudah tuan-tuan ya. Jadi dah pindah ke Madinah masih boleh lagi ya, masih lagi boleh minum arak lagi ya. Cuma kalau nak solat tak boleh minum ya. Nak solat tak boleh minum. Jadi mereka akan minum pada waktu selepas Isyak, biasanya lepas Isyak ya, sebab Isyak dengan subuh tu panjang waktunya ya. Ataupun sebab orang tak minum lah arak pagi-pagi ya, kan lepas subuh nak minum arak kan, biasa orang minum malam lah, happy hours dia kan malam ya. Jadi lepas Isyak tu minum. Jadi kalau mabuk pun maknanya before subuh dia dah siuman balik, okey ya. Tapi akhirnya Allah haramkan secara absolute, secara mutlak tak boleh dah. Tapi dia ada stages untuk pengharaman tu ya. Macam kita ajar anak kita, cucu kita puasa kan ya, mula dia puasa separuh hari ya. Kadang-kadang pukul 10 dah minta makan, tak apalah, mula-mula belajar kan, masa tu dia belum akil balik pun ya. Tapi by the time dia dah nak akil balik, maknanya dia dah faham ya, dia dah mampu dah, sebab kita dah latih dia banyak tahun ya. Solat macam tu juga ya, mula-mula kadang-kadang ya dia solat ya 1 rakaat 2 rakaat, kadang dia tak nak, dah rakaat terakhir baru dia masuk, tak apalah tuan-tuan, itu kan prosesnya, learning proses ya. Dia belajar ya, dia membiasakan diri ya. Jadi itu proses dia tuan-tuan ya. Dan apa kita panggil ya, orang yang baru masuk Islam tak pandai baca Fatihah, dia boleh Bismillahirrahmanirrahim saja kan, biar dia ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim tu 1 ayat, ulang 7 kali. Itu fatwa Imam Abu Hanifah, sebab dia tak hafal lagi ya. Tapi
through times dia hafal lah. Ya, dia hafal Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Maknanya satu ayat. Mungkin dia ambil masa sebulan baru dia hafal. Tak apalah tuan-tuan. Ya. Selagi dia belum dapat 7 ayat tu, dia boleh ulang mana-mana ayat sampai 7 kali. Ya, dia boleh ulang. Kita dah sebut dah dulu. Ya, dan ni tidak memberatkan dia. Jangan selagi tak hafal Fatihah, so kita kata Fatihah ni rukun. Pasal kita pakai pandangan yang ketat. Selagi Fatihah tak hafal, sembahyang tak sah. Kalau macam tu susah lah tuan-tuan. Dalam dakwah ni kita tak boleh paksa-paksa macam tu. Ya, kita bagi dia hafal sikit-sikit dulu, sikit-sikit. Ya, mana-mana yang dapat tu ulang saja asalkan 7 ayat. Ya, surah-surah tak payah baca. Ya, rukuk sujud kalau dia tak hafal pun tak ada masalah. Yang penting dia punya perbuatan tu, ya, rukun amali dia. Ya, jadi yang lain 2 je tuan-tuan. Fatihah, rukun dan juga tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul itu je. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain semua adalah perbuatan, action. Ya. Okey, ya, ada apa Kak Suarti? Tak ada, sorry saya batuk. Sorry. Okey, ya. Jadi inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu alaika wahai Muhammad, ya, qaulan, perkataan, bacaan yang saqila, yang berat dari segi tanggungjawab dia. Ya, bukan berat tu macam nak sebut susah. Memang tuan-tuan, ya. Kita kata kalau Chinese mungkin susah nak sebut. Sabahan kita kata kan, ya, pun satu, ya, susah nak sebut. Ya, nak sebut ra payah, ya. Kadang nak sebut tu payah. Sampai ke sudah tak boleh tuan-tuan, ya. Tapi tak apalah, dia usahakanlah. Ya. Cuma dia tak boleh jadi imam lah. Dia tak boleh jadi imam kepada orang yang boleh sebut ra dengan betul. Ya, Ar-Rahman tak boleh lah tuan-tuan. Ya, tapi untuk dia sembahyang sendiri, dia jadi makmum, itu lepas boleh. Ya, sebab dia tak mampu. Ya, sekadar yang dia mampu saja tuan-tuan. Okey, ya, selesailah, ya. Kemudian apa kita panggil, ya. Kita dah, ya, 5 ayat tuan-tuan. Kalau ada apa-apa silakan. Kalau nak sambung dah ni dah, ya. Dan nanti tuan-tuan nak tidur awal, ya. Nak bangun separuh malam. Silakan. Ada apa? Ada apa nak tanya? Silakan. Ada apa-apa tuan-tuan? Ya. Shirin, Ustaz, ada apa Shirin? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Sambil kita membaca ayat ini dalam Quran ni, ada juga diselitkan macam nota-nota. Jadi dia letak nombor dia, pasal dia mula daripada Al-Fatihah. Jadi ada nombor-nombor. Jadi daripada nombor ni adalah dia sebutnya tentang mengapa, apa tujuan dia letak nombor tu, seperti yang ditulis dalam Quran saya ni lah, ayat 2 tu, dekat perkataan illa itu ada nombor di situ dan dia menerangkan kecuali itu bila. Baca sikit sharing kita. Yang ditulis itu nombornya 875, katanya solat malam ini mula-mula wajib sebelum turun ayat ke-20 dalam surah ini. Setelah turunnya ayat ke-20 ini, hukumnya menjadi sunat. Jadi sunat, dia dah pada bagi. Nota kaki dia lah, footnote tu. Ya. Jadi bila kita nak memahami yang itu, macam Ustaz sebut tadi, secara macam kita bagi kita faham. Jadi bila kita nak masukkan yang nota kaki itu, kita kena fahamnya bila tu Ustaz. Sebab dia kata dalam ayat, sebab dia kata surah ini sebelum ini dia wajib. Bila ayat yang ke-20, bila sampai di ayat 20 tu dia jadi sunat. Soalannya daripada situ kita tahu maksud ayat itu ke macam mana? Maksud surah tu. Betul lah. Satu pengarang tu nak bagi tahu, surah Muzammil 20 ayat ni dia tak turun sekaligus. Baik. Dia tak turun one shot. Maknanya bukan masa turun dekat Nabi tu, ya ayyuhal Muzammil, terus Jibril bagi tahu 20 ayat. Bukan. Ya, kadang-kadang the first 3 ayat saja. Kadang-kadang the first 4. Ya, lepas tu through times, ya, dah 2 minggu, 3 minggu, lepas tu sebulan baru turun lagi tambahan dia. Ya, kemudian baru turun lagi, ya. Sebab tu, ya, kalau ikut pada Aisyah punya riwayat, ya, para sahabat Nabi solat sunat ni, solat malam ni yang wajib ni setahun.
Lepas tahun baru turun ayat 20 tu. Ya, lepas tahun ya baru turun ayat terakhir surah Al-Muzammil, dan turunnya ayat 20 itu menjadi apa kita panggil, menjadi rukhsah pula, menjadi keringanan. Barulah Allah kata ya, sebenarnya kamu boleh buat kurang pada tu, tidak wajib lagi. Ya, dia jadi sunat pula. Tapi kepada Nabi dia kekal sebagai sesuatu yang wajib. Kepada umatnya menjadi kurang. Maknanya ada proses ya, penurunan tadi. Dia bukan sekaligus, dan nota kaki tu ya diletakkan untuk bagi, of course nak bagi kita lagi faham lah. Cuma kalau kita baca tafsir yang lebih panjang, dia akan bagi tahu antara perintah qumil lail ayat 2, qumil laila illa qalila, dengan ayat 20 tu, surah yang sama ya, surah Al-Muzammil, dia ambil masa setahun, cikgu. Setahun barulah ya. Itu yang Aisyah kata, aku melihat sahabat-sahabat Nabi ni bengkak-bengkak kaki sebab separuh malam. Ya. Ataupun sedikit kurang, ataupun tambah sikit. Setahun ya, barulah Allah tengok ya, dan Allah bagi pengurangan sebagai satu rahmat daripada Allah kepada kesungguhan para sahabat ketika menunaikan solat. Itu kalau Ustaz boleh respon, cikgu. Boleh, cikgu? Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay, sama. Ya. Okey tuan-tuan, ada apa di hujung perbincangan? Kalau ada apa, silakan. Ustaz, apa ni boleh tanya Ustaz? Boleh tanya Ustaz, apa ni surah-surah ni dia saya tak pernah kira lah. Dia mestilah banyak di Madinah. Sebab dia hijrah lama lagi di Madinah lepas dia hijrah kan Ustaz Nabi Muhammad SAW. Hijrah 10 tahun je. Madinah 10. Di Mekah 20. Di Mekah 13. 13. Cuma sekali 23. Okey. So 13 lagi panjang lah. So maknanya tapi sebab kita panggil banyak surah Madaniyah, so maknanya looks like banyak lagi lepas hijrah lah kan Ustaz? Jawapannya tak. Jawapannya terbalik tu. Akak cakap tu terbalik. Lebih banyak surah turun di Mekah. Pasal 13 tahun. 13. Lagi panjang. Dan surah Mekah pendek-pendek. Jadi bila pendek-pendek lagi banyak surah lah turun. Madinah surah ayat dia panjang-panjang. Dan Madinah Nabi duduk 10 tahun aja. Ya, jadi 13 dengan 10 dah tentulah 13 lagi panjang. Tapi memang betul ya. Sebab surah yang turun di Mekah ada 86. 86. Surah yang turun di Madinah 28 saja. Ya, terbalik tu Kak Suhati. Okey, ya soalan betul. Dia? Jadi so macam Ustaz cakap tadi, this kalau kita baca footnote tadi tu, if it takes 1 year lah for the solat to complete. To complete. Masa tu dah Isra Mi'raj ya Ustaz? Masa tu. Belum Isra Mi'raj. Sebab ni peringkat awal ni, surah Muzammil ni, ini among apa ni kita panggil apa? Surah-surah yang awal lah ni. Surah-surah yang awal turun. Peringkat awal Nabi baru dapat wahyu. Muzammil ni kan awal-awal ni. Maknanya the first 3 years tu. The first 3 years of Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya, within that 3 years, setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, turun ni surah-surah ni. Al-Muzammil, Muddassir, ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, ni peringkat awal. Dan Isra' Mi'raj tu berlaku tahun yang ke-11. Masa 13 tahun tu, yang ke-11, towards the end dah, baru turun yang solat fardu 5 waktu tu. Jadi maknanya masa ni belum lagi. Belum ada solat 5 waktu. Okay, so macam mana pula dia dah ada solat wajib? I think that's my question lah. Sebab solat kalau kita sunat ikutkan wajib. Solat sunat yang wajib. Kan solat sunat ni solat malam. Because kalau tengok footnote yang tadi sister tadi cakap pun, saya pun ada Quran tu, dia tulis macam tu jugalah. Solat malam ini mula-mula wajib. Solat malam ini mula-mula wajib sebelum turun ayat ke-20. Maknanya dia tak katalah solat sunat wajib, maknanya as if it is a fardu, you know Ustaz. Memanglah sebab macam 5 waktu tu belum ada lagi. Pasal 5 waktu belum ada. Jadi bila 5 waktu belum ada, solat malam ni lah yang dianggap sebagai wajib. Sehinggalah turun ayat 20, 1 year after that, yang mengatakan bahawa solat malam ni hanya sunat saja. Tak perlu, dia bukan lagi setiap malam wajib buat, tak. Ya, pasal
masa ni belum ada solat 5 waktu lagi. Yang ada solat-solat macam tadilah. Solat ikut agama Nabi Allah Ibrahim. Dengan maghrib tu. Yang 2 rakaat before sunset, before sunrise, and 2 rakaat after sunset. Betul. Jadi sebab itu solat malam ni menjadi wajib di peringkat awal. Sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai bila Allah tengok begitu, sahabat-sahabat pun dah rasa berat. Setahun lepas ayat yang kedua ni turun, barulah Allah turunkan ayat 20, ya. Sebagai isyarat bahawasanya perintah solat malam tidak lagi wajib, tetapi dia dah jadi sunat. Tapi still belum ada solat fardu 5 waktu, belum ada. Sebab benda tu, walaupun, sebab cuba bayang, bila kita dah buat tiap-tiap malam, dah jadi kebiasaan kita, nanti walaupun Allah kata tak jadi wajib, tapi sahabat sebab benda tu dah jadi budaya, dia tetap akan buat juga. Tapi tidaklah sampai separuh malam lagi. Ya, sebab apa? Sebab setahun tu sudah cukup untuk membiasakan diri kita dengan satu amalan yang sebelum ni kita tak biasa buat. Kalau boleh faham. Kak Suhati faham tak maksud Ustaz? Ya, faham. Maknanya nak create the disiplin. Ya. So itulah cerita dia. Betul ya. Notakan kita betul ya. Okey, ada lain silakan. Tu bukan Ustaz, solat malam tu bukan wajib untuk Nabi juga. Nabi kekal. Apabila ayat 20 turun, untuk umat Nabi dia jadi sunat, tapi untuk Nabi dia kekal. Ayat 20 Muzammil ni. Betul, memang dia kekal. Kekal untuk Nabi kekal. Sebab Nabi sampai akhir hayat, Nabi masih lagi mengekali solat malam ya, dan dia wajib bagi Nabi. Boleh tengok dalam kitab tafsir. Ya, tuan-tuan akak kalau ada tafsir Ibnu Katsir boleh tengok. Boleh rujuk ya. Memang dia kekal kepada Nabi, tetapi kepada umatnya menjadi sunat sahaja. Selepas daripada turunnya ayat yang ke-20. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Last soalan. Dah pukul 11 dah. Ada apa? Tuan-tuan ada apa? Ada? Tak ada? Jadi kalau tak ada Haji Mak Syah, minggu depan kita buat Bulughul Maram lah kan? Bulughul Maram. Minggu depan kita punya turn. Ada apa-apa? Perhatian. Ya, tolong ulang-ulang kaji balik, baca balik surah ni. Cuba dihayati ya, dan kita sudah ada satu perkataan baru ya, bacalah dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Jangan cepat nak habis, nak khatam, tapi memahami makna tu jauh lebih baik ya. Maknanya reading with understanding is much better lah. Ya, berbanding dengan baca-baca untuk dapat pahala saja. Jadi sekadar tu mudah-mudahan ada manfaat. Allah jadikan amal soleh kita malam ni ya, dan jadikan kita cinta kepada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, sirah perjalanan hidup Nabi ya, supaya kita boleh apply dalam kehidupan kita. Ya, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.